Dan satu lagi ya, saya nak sebut di sini. Bila disebut tentang Kedah Pulau Pinang tu kan saya tak nak sentuh, tapi disebabkan pasal ni. Pada masa Francis Light mari Pulau Pinang tu ke apa tengah tu, sebenarnya kita di bawah kerajaan Osmania. Kita di bawah kerajaan Osmania, bukan bawah British. Tapi kenapa Osmania tak serang British ya? Tak mempertahankan kita? Sebab British ambil Pulau Pinang tu sebagai dia buat treaty je. Dia bukan buat MOA. Bukan ambil terus. Treaty. Treaty maknanya bai'ah. Bai'ah. Maksud bai'ah ini tak strong lah. Boleh ubah anytime. Kena ingat tu. Kenapa British buat bai'ah? Sebab Pulau Pinang tu tak ada undang-undang. Dia bukan sebuah negara berdaulat. Dia memang di bawah Kedah. Sebab tu dia buat bai'ah. Dia buat treaty. Jadi dia buat treaty. Jadi treaty ni sekarang mana? Dia boleh terbatal bila time, anytime. Kita bercakap atas sejarah itu. Treaty itu dibina lebih awal kan? Jadi British dia tak padamkan treaty itu ketika membuat perjanjian. Mana perjanjian itu tak sah lah kan? Dia kena batalkan treaty dulu. Saya dah bincang, adik saya hakim. Adik saya hakim. Jadi kita dah bincang. Saya tanya bincang dengan dia kata, dia British buat perjanjian tanpa membatalkan treaty. Kalau betul ikut komandan, tak sah lah perjanjian tadi kan? Dia kena tak kisah ia ke tak kan, kita sebagai pengkaji je. Auzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian, alhamdulillah dapat kita berjumpa pada hari ini, ya, pada hari Isnin ni. Inilah pertama kali saya menyampaikan ceramah di Masjid Negeri Selangor ni, ya. Tidak lupa juga kepada organizer masjid yang sudi menjemput saya untuk kuliah duha pada hari ini. Alhamdulillah mereka telah memilih tajuk yang sesuai sangat saya kira dengan keadaan semasa kita pada hari ini. Tajuk yang diberikan kepada saya ialah hubungan Osmaniyah dan Tanah Melayu. Ya, hubungan Osmaniyah dan Tanah Melayu. Tajuk ini telah diberikan kepada saya berdasarkan kepada apa yang disebut oleh Tuan Pengerusi tadi dengan keadaan kemerdekaan yang hampir 31 Ogos ni, dalam 2 minggu lagi ya. Dan tajuk ini sebenarnya memperingatkan kita bahawasanya tanah air kita ini sudah ada hubungan yang kuat dengan dunia luar sebelum kedatangan Portugis 1511. Tetapi malangnya ya, di dalam buku-buku sejarah kita, di dalam kurikulum informasi yang diberikan kepada anak bangsa kurang menyebut tentang ini. Justru di mana kita mendapat maklumat ini? Kita mendapat maklumat ini di luar negara kita. Bagi siapa yang mengkaji tentang alam sebelum 15, sebelum kurun ni 15, alam selepas Isa alaihissalam, alam sebelum Isa. Kebetulan bidang saya bidang pemikiran bahasa dan tamadun. Jadi info-info begini kita selalu bermain dalam kajian kita. Ya, saya dapati bahawasanya sebab saya bersekolah di Malaysia, ya, kita tahulah bagaimana maklumat yang diberikan kepada anak generasi kita. Ianya ialah selepas 1400.
seolah-olah kita menganggap alam Parameswara yang 1400 itu adalah yang paling tua. Apabila diceritakan berjumpanya Parameswara itu dengan apa, semasa dia tertidur di bawah pokok, nama pokok itu pokok Melaka, singgahlah apa tu, nampaklah singa, oh punya pura-pura. Lalulah pula pelandu, oh begitu bijak sekali. Adakah benar cerita tu? Soalannya, adakah benar cerita tu ataupun hanya ditambah supaya untuk menutupi sejarah yang sebelum itu? Sekiranya kita pihak penjajah banyak menutup maklumat-maklumat tentang tok nenek kita, tentang leluhur kita dengan alasan banyak mitos. Dengan alasan tidak boleh dipercayai, magic kuno. Tapi yang tu tadi macam mana tu? Yang tidur, singa, pura-pura. Pelanduk datang, cerdik. Itu macam mana tu? Adakah kerana menyokong suatu pihak mereka, maka ini dipersetujui? Okey. Justru inilah tajuk kita pada hari ini. Apa yang berlaku di belakang 1500? Ya. Saya bahagikan kisah tajuk ini kepada 3 bahagian, ya. Okey. Sebelum itu, saya datangkan peta ini, peta Osmaniyah. Peta yang dicatatkan oleh Osmaniyah ini adalah semenanjung Malaysia. Ini semenanjung Malaysia. Ini Sumatera. Ini pulau-pulau Langkat, ini Jawa. Ini dia sebut Langkah, ini dia sebut Bugis, tu Sulawesi. Dulu kita dikenali sebagai Anatol. Kita ini Anatolia. Anatolia kecil. Kat sini pun ada juga. Anatolia kecil. Kita Anatol. Kenapa Anatol? Tak tahu kan? Tak tahu kan? Saya difahamkan ada datuk datin ramai juga kat sini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita tak tahu. Malanglah. Kita dikenali sebagai Anatol, bumi Anatol. Kenapa? Okey. 3 fasa hubungan tanah Melayu dan Osmaniyah. Pertama, hubungan perdagangan dan politik Melaka. Politik Melaka Osmaniyah sebelum kurun ke-15. Makna kurun ke-15 tu bila? Dia sebenarnya kurun ke-15 mesti 1600. Kurun ke-15. Kurun 14 1500. Maksudnya di bawah. Di bawah 1600, bawah 1500, 1300, 1200, 1100. Kalau Sriwijaya itu ditulis dalam buku 670. 670 dan 670 kemudian dikata 687 itu di Palembang. Tapi bila kita buat kajian, sebenarnya sebelum tu lagi 500 lagi. Bila kejatuhan kerajaan Campah dan Funan, maka dia berpusat turun ke Langkasuka, dekat Taha. Langkasuka, negara Langkasuka itu petani sekarang ini. Jadi di situ, dan perpindahan ke Palembang itu hanyalah ibu negeri yang jajahan dia. Kita maklum pada waktu itu airnya tinggi. Kalau kita tengok dalam Google Earth ya, Bukit Seguntang itu 29 meter sekarang. Bukit Seguntang itu hampirnya Palembang, Jambi. Saya dah berjumpa dengan orang Palembang, Jambi. Dia kata memang kawasan tepi pantai, landai. Itu sekarang. Mana dulu di mana? Dalam air. Kita sekarang dah boleh tak Google Earth kan, paras laut, kita tahu kedudukan sejarah yang benar. Itu. Jadi di sini, hubungan pertama itu sebelum kurun yang ke-15 dengan Osmaniyah. Hubungan kemudian yang kedua, perdagangan dan politik Melaka Osmaniyah selepas kurun yang ke-15 hingga ke-17, iaitu ketika penjajahan Portugis. Daripada 1511. Kemudian hubungan perdagangan dan politik Melaka Osmaniyah kurun yang 17 hingga 19 ketika penjajahan Inggris. Kita kena ingat Melaka hari ini bukan seperti Melaka dulu. Melaka dulu luas. Melaka dulu luas ya. Ta'rif Osmaniyah. Maksudnya ta'rif Turki itu apa? Kita tahu dulu.
Dok kata Turki, tanah Melayu ni apa benda? Apa di mana? Kenapa dikenali sebagai Osmaniyah? Kenapa dikenali sebagai Turki? Atau kenapa dikenali sebagai Anatol? Itu. Apakah perkataan yang pertama sekali sebelum perkataan Turki itu? Atau sebelum perkataan Osmaniyah itu? Saya baca di sini ya. Orang-orang Greek menamakan Turki lama sebagai Anatolia. Anatolia. Yang bermaksud sunrise atau east. Kemudian bertukar kepada Anatolia. Ini perkataan Greek. Anatol diberikan oleh nama ini diberikan oleh orang-orang Greek kepada satu jajahan kecil bersebelahan dengan Europe itu. Anatol. Jadi lama-lama dikenali sebagai Anatolia dalam penulisan. Bermaksud sunrise, east. Dia kata east ni dia panggil bahasa Greek Anatol. Habis apa pasal yang kita jumpa tadi? Kita ni Anatol. Kita jajahan Turki. Kita jajahan kecil Turki. Di timur. Tak disebut kan? Dalam buku-buku kita. Turki sudah menjajah kita. Tetapi dalam bentuk yang sopan santun. Maksud apa bentuk sopan santun? Dia tidak mengambil bahan, tidak mengambil mencuri dan sebagainya. Mereka berhubungan sebagai hubungan diplomatik. Nampak tak? Tidak seperti yang selepas itu. Ya, ya. Okey. Kemudian bertukar kepada Anatolia. Kemudian bagaimana Anatolia menjadi Turki? Apabila Empire Byzantine berpecah pada tahun 395 Masihi. Empire Byzantine ialah Rom Timur. Rom ni ada dua. Rom, nama Rom saja itu adalah Rom Barat. Kemudian disebut Byzantine. Zaman Rasulullah kan saya disebut Byzantine. Itu adalah Rom Timur. Ya. Jadi apabila berpecah Empire Byzantine ini pada 395 maka muncullah kerajaan ini. Kerajaan Anatol ini. Manakala Empire Osmaniyah bermula pada 1299 Masihi sehingga 1922 hingga 1924 Masihi. Okey. Tadi 395 ya, 395 ini maksudnya apa ya? Puan-puan, tuan-tuan? 395 sesudah ketiadaan Isa alaihissalam. Sebab Isa 1 AD. Ya. Isa 1 AD. Tak lain. Abang tu. Okey. Okey. Jadi Isa 1 AD, jadi sesudah ketiadaan Isa 395 Masihi. Pada alam 395 Masihi ini, tuan-tuan dan puan-puan, ialah alam perubahan maklumat tentang agama Nasrani. Perubahan maklumat. Maksudnya di sini berubahnya penulisan, alam evangelis, alam redactors ataupun editors yang cuba mengubahkan maklumat dalam the scriptures of the Christianity berlaku pada ketika ini. Dan bagaimana pula di alam dunia Islam bermulanya sudah berpecah dan Turki itu ataupun Anatolia itu bersendirian. Berpecah hasil daripada perpecahan Empire Byzantine itu. Manakala bila pula Empire Osmaniyah jauh kan daripada perpecahan itu baru muncul 1200. Ada cerita lain tapi saya ringkaskan. Ada. Kalau saya nak pergi satu-satu tak habislah kita hari ini. Jadi kan. Jadi kalau tengok 1299 itu permulaan pembentukan kerajaan Osmaniyah. Pembentukan saya sebut kerajaan Osmaniyah. Kerajaan Osmaniyah kemudian disusuli dengan Khalifah Osmani. Ada beza tu. Siapa dulu terbit? Kerajaan Osmani dulu ke Khalifah Osmani? Kerajaan dulu. Dia mesti ada kerajaan dulu. Bila Khalifah itu bila ada raja-raja yang warak. Yang berpaksikan pada Quran dan hadis. Okey. Kemudian kita pergi, kenapa pula saya buat 1922 hingga 1924?
1922 ini kejatuhan kerajaan Osmani. 1924 kejatuhan Khalifah Osmaniyah. Rasmi. Sebab tu kalau kita dengar kan dia orang kata jatuhnya Khalifah Osmani, Empire Khalifah Osmani 1924. Jadi bila cukup 100 tahun? Tahun depan. Tak lama dah. Tahun depan. Banyaklah tu nanti. Okey. Tapi bila pula mulanya kerajaan Turki baru tu? Modern Turki. 1923. Dia dipimpin oleh Kemal Atatürk. Kemal Atatürk mengambil alih daripada kejatuhan kerajaan Osmani 1922. Kemudian 1923 dia buat terus Turki moden. Bila dia buat Turki moden tak boleh azan kena dalam bahasa Turki, tak boleh bahasa Arab. Kemudian wanita tak boleh pakai tudung ni dengan macam-macam kita ni, tak boleh dah. Kena free hair, kena seksi-seksi, tu yang dibenarkan. Saya pernah ke Turki. Saya pernah ke Turki, Universiti Al-Fatih, itu pada tahun 2008. Siswinya mahu pakai tudung sangat. Kita nak angkat gambar kan tak boleh, tak benarkan. Dia nak pakai tudung, dalam universiti tak dibenarkan pakai tudung. Padahal itu Erdogan baru naik. Kuatnya jarum sekularisme yang dibawa oleh Kemal Atatürk. Sehingga 2008 pun siswi yang dirasa Islamiyah, takhasus dirasa Islamiyah, tak pakai tudung dalam college tu, di universiti. Dia kata kami nak pakai tudung sangat. Habis pakailah, saya kata. Tak boleh, nanti kalau pakai terus didenda, dibuang universiti. Itu 2008. Ini cerita betul ni. Kita nak ambil gambar pun tak boleh ambil, dia kata. Okey. Berbalik kepada Empire Osmaniyah, kerajaan ini kemudian muncul sebagai kerajaan Islam yang kuat sekitar abad yang ke-15 dan 16 sebagai pembela Islam kerana berjaya mengalahkan kerajaan Mamluk yang berpusat di Mesir. Kalau kita belajar sejarah Islam ini, saya mengajar kitab Madaris Nahwiyah oleh Syauqi Dhaif itu tentang mazhab Nahwiyah. Ya. Bila kita mengajar tu dia ada susulan daripada kerajaan zaman Rasulullah SAW. Lepas zaman Rasulullah, zaman Khulafa Ar-Rashidin. Lepas Khulafa Ar-Rashidin dia pergi zaman Umayyah. Lepas zaman Umayyah dia pergi ke Abbasiyah. Lepas Abbasiyah dia pergi ke Baghdadiyah, Andalusiyah, Misriyah, Fatimiyah, Mamluk. Kemudian barulah kerajaan ni. Makna berapa lama tu dia berjalan tu. Jadi kerajaan Osmaniyah telah mengalahkan kerajaan Mamlukiyah. Kerana waktu itu kerajaan Mamluk itu agak sosial, sekular. Dan kerajaan Osmani di bawah takbiran pemerintah khulafa yang memegang pada Quran dan Sunnah. Ya. Kemudian kita balik kepada kerajaan ini juga telah menguasai jajahan takluknya, termasuklah 3 kota suci umat Islam. Apa 3 kota suci? Mekah, Madinah, Palestin. Sebab tu kita dapati pernah kerajaan Osmani membina jalan kereta api, railway station itu di kawasan jajahan Hijaz semasa pemerintahan dia. Maknanya ini berlaku sekitar makna selepas Osmaniyah lah, 1922 hingga 1922 sehingga 1299 hingga 1922. Maksudnya ada banyak perubahan pembangunan dilakukan oleh kerajaan Empire Osmaniyah. Apabila disebut Empire, dia bukan sahaja diri dia, tetapi dia menguasai Mesir. Dia menguasai 3 kota suci itu, dan dia juga menguasai kita. Tetapi dalam bentuk yang sopan santun. Ya, saya akan explain lagi apa maksud sopan santun itu, ya. Selain itu, kerajaan Turki Osmaniyah ini muncul sebagai salah satu kuasa besar di Eropah. Kuatlah kerajaan ni. Ya, kita dah pergi ke Datuk Kapi tu. Kalau rasa tuan-tuan dah perempuan dah ada ke sana. Saya tengok kan dia punya baju-baju di sana, kecilnya saya. Saya ni kecilnya kita. Hebatnya mereka. Dengan bajunya, dengan ni semua.
Allah kurniakan kelebihan itu ya. Khulafa Rasyidin, maknanya itulah sebab tu dikenali sebagai khalifah itu. Empire itu. Saya kata, kecilnya kita ni rupanya, ya. Kehebatan pintu saja tu kita nak buka pun dah. Macam mana ya? Itu nak cerita kehebatan mereka itu, ya. Mereka juga muncul salah satu kuasa Eropah Timur, khususnya di Timur Eropah, kerana berjaya mengalahkan kerajaan Byzantin, Rom Timur, dan mencabar serta menguasai beberapa wilayah kuasa besar di Eropah Timur seperti kerajaan Bulgaria dan Hungary. Sebab tu kisah Eropah ni dia benci kepada orang Turk, kepada orang Turki. Ingat kan? Kisah apa tu Dracula itu? Dracula itu adalah satu kisah suatu tempat di Taxomia ke apa di kawasan Eropah Timur. Dia menentang kerajaan Turki itu sebenarnya. Itu dia menentang kerajaan Turki yang menguasai Eropah Timur. Itu. Tak tahulah ni baru mukadimah ni pengerusi. Baru mukadimah ni. Okey. Wilayah-wilayah ini dikenali sebagai Asia Minor. Maksudnya Asia Minor, kalau tuan-tuan dan puan-puan jumpa dalam pembacaan ya, dalam kitab-kitab, buku-buku dia tulis Asia Minor, itu adalah kawasan taklukan kerajaan Osmaniyah di Eropah Timur. Manakala diri dia nama Anatolia. Okey. Dan kita sebut tadi kerajaan Akam Atatürk mula terbina pada tahun 1923. Okey, inilah Turki. Sebelum saya masuk alam Melayu ni, ya, inilah Turki. Dia macam 4 segi macam tu ya. Okey. Inilah kawasan jajahan dia warna merah ni. Dia telah jajah besar kan? Makna sepanjang Palestin semua tu, pergi ke Mesir, atas semua tu, Libya, daerah Eropah Timur, Hungary, Romania, semua tu Syria, Irak, Azerbaijan, Georgia, Ukraine tu ada sikit di bawahnya. Ya, luasnya empayar Osmaniyah. Kita ni apa? Ada juga, tapi disebabkan dia buat yang Eropah saja. Eropah saja ya. Okey, sekarang kita masuk alam Melayu. Tarif alam Melayu. Ini ya tuan-tuan dan puan-puan, saya selalu bawa dalam ceramah-ceramah saya, benda yang tidak diberitahu kepada kita oleh sejarah kita itu sendiri, bahawasanya pada tahun ini peta pada tahun 475 AD. Ya, 475 AD ni maksudnya sebelum lahir Rasulullah SAW. Rasulullah lahir 571 AD, yang ni 476, 475. Maknanya lebih kurang 100 tahun sebelum lahirnya Rasulullah SAW. Inilah kita. Maksudnya inilah apa? Inilah Melayu. Kalau kita tengok di sini dia sebut ini apa? Flipping Melayu. Lepas tu dia sebut Borneo adalah Pulau Melayu. Kemudian dia sebut ni kita ni Semenanjung Malaysia ni betul lah kita Melayu lah. Kemudian dia sebut ada Sumatera pun sebahagian utaranya adalah Melayu. Di bahagian ini adalah Melayu. Champa, Funan, Selatan Thailand ini adalah Melayu. Sebenarnya ya. Ya. Jadi Sulawesi ni Melayu. Bugis asal daripada Sulawesi. Jadi ini adalah alam Melayu. Tapi tak ramai orang setuju bila saya menggunakan perkataan alam Melayu. Di mana kalau ada orang daripada seberang dalam komen-komen, di mana alam Melayu dia kata. Saya kata, alam Melayu lah ni. Saya tak tahu kenapa apa silibus yang mereka diajar di sana. Mempertikaikan. Kalau kita guna perkataan Sumatera, dia marah pula. Itu Sumatera, kita guna Nusantara, dia marah pula. Dia kata, itu perkataan kami. Buya Hamka yang perkenalkan itu Nusantara. Kenapa orang Malaysia guna? Lah, habis kita guna apa? Alam Melayu pun tak boleh, Nusantara pun tak boleh. Nusa itu nusa antara pulau-pulau. Itu maksud Nusantara. Habis kita nak guna apa? Saya pun guna alam Melayu. Alam Melayu, di mana alam Melayu? Khayalan, halunisasi dia kata kan. Jadi saya kata, habis saya nak guna apa? Kita dah cuba lagi, kita guna alam Melayu lah.
Sebab berdasarkan peta ini kita alami. Tapi alam kita tidak seperti alam di dunia Arab atau Afrika. Dia terus ada pasir, ada daratan. Dia boleh ke sana kemari dengan berjalan kaki. Tetapi alam kita ini terpecah. Disebabkan berlaku gempa demi gempa, asalnya ini satu ini. Jadi bila terpecah, mereka mahir dalam maritim. Nak pergi ke rumah saudara dia, adik-beradik dia yang sebelah sana, dia kena naik kapal. Justru orang-orang di sini hebat dalam bab maritim. Sebab tu kita dapati ada catatan bahawasanya pada tahun 1000 BC, kajian saya BC. BC makna sebelum zaman Nabi Isa. Zaman Nabi tu. Selepas banjir besar Nabi Nuh. Kemudian sebelum, saya buat genealogi tu daripada Nabi Adam lagi. 13 tahun. Jadi kita tahulah ceritanya. Orang tanya tu kita dah boleh jawab. Poin itu dah ada kat sini kan. Jadi bila kita cerita 1000 BC tu tidaklah jauh sangat. 1000 BC tu selepas zaman Nabi Musa. Musa ke Isa tu banyak kan nabi-nabi. Jadi orang Melayu dah ada. Ini tak ada dalam buku catatan sejarah kita, ada. Tak ada. Kat mana jumpa? Dia banyak dalam high impact journals. High impact journals ni yang publish dalam jurnal-jurnal yang bermutu tinggi. Dia tak ada, bukan orang kita pun, bukan orang Asia Tenggara pun. Orang Mak Saleh tu yang tulis. Dia nampak dunia kita. Kita duduk dalam ni tak nampak siapa kita. Orientalis ada dua. Orientalis yang jujur dan ada orientalis yang tidak jujur. Itu. Yang jujur itu menceritakan benda yang betul. Seperti yang saya rujuk dalam penulisan Profesor Shahradar dalam artikel dia 1927, dia mengatakan simbol tulisan Batak, rencong apa semua tu, dia datang ke Sumatera dulu. Kan daripada Arab ni, daripada sini, dia tak akan tembus kita dulu. Sebab kita ni kan macam ada ni, Sumatera, dia akan jumpa Sumatera. Sumatera ni dia pulangnya macam Sampan Sengit tu. Sampan Sengit. Jadi Sumatera Barat itu tinggi, kan Gunung Padang itu. Jadi di situ dia tidak di dalam air itu. Yang timur saja yang itu. Sebab itu Palembang sekarang kan kawasannya cantik, itu di tepi pantai itu. Dulu itu dalam air itu. Jadi mereka ini datang daripada sini. Orang-orang kan pusat tamadun manusia bermula di sini. Di dunia Arab ini, di Mesopotamia dia fertile crescent area, dia macam bulan sabit, pusing sampai sini. Daripada Iraq, pertemuan antara sungai Dajlah dan sungai Euphrates itu, Tigris itu, Euphrates Tigris, Dajlah Furat. Dia ada Arabic names dengan English names. Jadi pada sini straight pergi bawah ke Syria, di bawah Turki ni, bawah Turki tadi kita sebut. Jadi diturun sini. Ini adalah pusat pemerintahan awal dunia. Ini bersetuju oleh ahli sejarah lah. Tapi kalau ada petik itu kita ada jumpa pula dekat sana, dekat China, dekat Jawa ke dekat. Ini dipersetujui oleh dunia, sejarah dunia. Kita kena pakai. Kalau kita nak pakai yang kita baru berjumpa, tak di-recognize lagi oleh UNESCO ke apa ke. Macam saya bila akademik, kalau kita tulis artikel, tak publish lah artikel kita. Dia sudah ada jalurnya. Kecuali kalau kita dapat buktikan dengan bukti yang kukuh, ya, bahawasanya penemuan terbaru. Itu tidak menjadi masalah. Tapi jalur dunia ini kita kena ikutlah. Inilah peta dunia. Kalau kita letak Afrika ni buka sini atau buka sini, salah lah. Kena ikut, itu maksudnya. Jadi di sini, bila di sini, negara tua ialah Iraq, Syria, Yaman, Mesir. Itu negara tua tu, pusat peradaban dunia. Dan banyak sources-sources yang antiquity ada di situ. Sebab tu pihak penjajah ingin menguasai ini. Maksudnya Palestin tadi, Iraq, Syria tu Palestin juga, ke bawahnya Palestin, Mesir, Yaman. 5. Negara-negara ini menyimpan banyak sejarah dunia. Dia adalah otak dan hati dunia. Jadi kita telah berhubungan dengan sini sebenarnya. Tapi disebabkan tajuk kita dengan Osmaniyah, saya terpaksa skip lah kat sini, ya, pengerusi, ya. Saya terpaksa pergi ke, dikata Osmaniyah kena pergi sini. Osmaniyah dekat sini. Tapi sebenarnya hasil daripada sini ke sini.
usul dia. Okey, ya. Kita pergi. Okey, apa takrif Melayu? Tak sampai lagi rupanya, baru nak sampai. Di Timur Asia Tenggara, Kesultanan Melayu Melaka. Dah mula Melaka nih. Bila sebut Melaka, dia mesti 1400 ke atas. Dia tidak ada cerita 1300 ke atas tentang Melaka ke dalam buku-buku kita. Kalau ada pun selingan saja. Sriwijaya tu pun dia tidak detail. Sebab tu anak-anak bangsa kita, anak-anak bangsa Melayu ni, tak tahu kat mana Sriwijaya. Oh, kat situ. Ikut saja. Nampak tak? Jadi kita tidak mempunyai jati diri apabila kita tidak mengetahui sejarah yang betul. Kita percaya bulat-bulat sejarah yang ditulis oleh penjajah. Ya. Kesultanan Melayu Melaka merupakan kuasa besar di Asia Tenggara yang berlatar belakangkan agama Islam. Itu. Berjaya meluaskan jajahan takluk dan menyebarkan Islam ke negeri-negeri yang ditawan. Semuanya bermula dengan penaklukan Melaka ke atas Kampar dan Siak. Itu di Palembang. Yang kemudiannya menjadi penghubung kepada Melaka untuk menguasai bahagian timur Sumatera. Mana Melaka pernah menguasai bahagian timur Sumatera. Kuatnya Melaka ini, ya. Selain dari Pahang, terdapat beberapa lagi buah kerajaan yang berjaya ditawan Melaka. Antaranya ialah Indragiri, Palembang, Jambi, Lingga dan Tungkal. Ya. Beberapa buah kawasan dan wilayah berjaya ditakluk dan diletakkan di bawah wilayah dan negara taklukan Melaka. Antaranya ialah Pahang. Pahang itu negeri jajahan Melaka. Seneng Ujong. Seneng Ujong tu Sungai Ujong. Sungai Ujong tu negeri Sembilan. Jeram. Jeram mana? Jeram Selangor. Langat Selangor. Siak Langat Indragiri Sumatera. Palembang Sumatera. Jambi, Lingga, Tunggal, Siam pun ada. Sebenarnya tak diberitahu cerita betul. Brunei bawah Melaka, besarnya Melaka ni menguasai. Bentan ni Johor kah? Johor kan? Bentan Johor. Riau Lingga itu di kawasan dekat Sumatera itu ada kan pulau tu, pulau apa? Natuna. Natuna itu. Itu bawah Melaka itu. Kampar dan Siak, Rupak, Jambi dan terusnya berulang. Bengkalis, Melaka itu. Termasuklah Kepulauan Karimun. Besarnya Melaka ni. Nampak tak? Maksudnya itu adalah Melaka. Dia tak tulis pula Kelantan, Kedah. Kenapa Adalah cerita tu. Ada ceritanya, ya. Pertahanan khas di kawasan laut Sumatera Selatan di Kawarapi. Sumatera Selatan di Kawarapi dan setiap negeri di bawah jajahan di bawah taklukan Melaka perlu menghantar ufti kepada Sultan Melaka. Maksudnya Sultan Melaka dah minta dengan jajahan ini hantar ufti kepada dia. Tanda Melaka menjaga keselamatan pertahanan mereka. Besarnya. Habis apa hubungan dengan Osmaniyah? Ini sebelum 1300 ni. Sebelum jajah Portugis datang, ya. Ni tengok ada peta dia. Ini semua bawah jajahan. Kelantan pun termasuk, dia tertinggal. Saya tertinggal tulis tadi, Kedah pun sama. Maksudnya kita ada dua kuasa besar di alam Melayu. Sebelum Masihi dan selepas Masihi. Ya. Saya berpandangan sebelum Masihi adalah Kedah Tua. Langkah Suka. Itu sebelum Masihi itu. Makna kita jumpa di Sungai Batu. Prof Mokhtar jumpa 788 Toriye itu. Di Sungai Batu itu, saya dah pergi Sungai Batu ya tuan-tuan dan puan-puan. Subhanallah, terkejut saya. Kerajaan apa ni? Mula kita tanya. Besar. Prof Mokhtar, saya tak tahu. Tapi saya hanya jumpa ni mana relau-relau ni. Daripada Sungai Batu ke
Patani itu 1000 kilometer naik ke atas sampai ke Patani penuh dengan relau. Kerajaan apa ni? Daripada Jerai sampai ke Sungai Batu kan dia ada Perdu, Sungai Perdu. Dah cek dah semua, penuh dengan relau. Kalau dikeringkan Sungai Perdu tu, timbullah relau-relau tu. Oh, relau. Relau tu adalah tempat cairan besi. Dia adalah bentuk bongkahan yang dibina daripada tanah campur besi tu, dalam tu boleh dicairkan besi tu. Kemudian dia ada teori. Teori ni ada, Prof Mokhtar kata 2 juta. Saya pun tanya, bukan 2 juta ni Prof, lebih daripada 2 juta. Adalah tiup angin tu, corong angin untuk mengeluarkan besi tadi, besi yang cair tadi. Dan sebanyak 2 juta lebih tu, yang kita jumpa tu, semua ukuran sama. Tentang berkaitan dengan besi kan, apakah negara pertama yang menjumpa besi itu? Ya. Sebenarnya, saya banyak cerita pasal kalah ni sebenarnya. Banyak sangat nak cerita ni. Jadi dia punya, tak berkurang setengah inci. Maksudnya kalau semua tu mestilah 0.3 daripada A sampai Z. Maksudnya apa tu tuan-tuan dan puan-puan? Hebatnya supervision dia. Engineering dia tu, konsep engineering dia, supervision dia tu tepat 100%. Kerajaan apa ni? Saya tanya Prof Mokhtar. Saya tak tahu, Prof. Saya hanya kaji ni, saya jumpa kat saya kaji, ceklah carbon dating. Tertua sekali 788 BCE. Saya kaji alam Mesopotamia. Tulis buku saya ada kaji alam Mesopotamia. Kita pasal linguistic talk kan, kita bacalah pasal Mesopotamia, Greek, semua-semua tu, Palestin kuno semua tu. Saya kata, Prof, saya ada jumpa perkataan kalah dalam inskripsi Shalmansur I pada tahun 1300 BCE. Sudah. 1300 BCE dia bersamaan dengan zaman Musa. Mana sebelum zaman Daud alaihissalam. Sebelum zaman Nabi Daud alaihissalam. Nampak tak? Jadi bila dalam keadaan ni kita Daud, makna besi wujud sebelum zaman Nabi Daud lagi. Quran menceritakan Nabi Daud itu seorang yang hebat dalam menempa besi. Bukannya bermakna besi muncul zaman Nabi Daud. Tak. Kalau muncul pada zaman Nabi Daud, macam mana nak perang Jaluk Taluk tu? Jaluk Taluk kan masa zaman Nabi Daud sebelum jadi raja lagi. Habis macam mana Firaun nak bina kata kapal kereta kuda daripada besi? Kalau besi hanya zaman Nabi Daud, besi wujud lama dah. Teknologi kehebatan tu zaman Nabi Daudnya, dia pandai tempur besi lah, buat itulah, buat inilah dengan tangan dia saja. Gitu. Jadi cerita di sini itu adalah alam bisi. Makna dunia kita, negara kita ni, orang Melayu ni ada 2 pentadbiran yang hebat. Pekat dunia. Maknanya kalah. Perkataan kalah tadi disebut dalam inskripsi Shalmansur. Ramai yang tak setuju, ada yang tak setuju. Bukan kalah dekat Kedah tu, kalah dekat Mesopotamia. Perkataan kalah tu ada lagi dekat Syria, ada juga dekat Yaman, ada juga tempat-tempat di India. Saya kata bacalah lagi. Kita duk kaji kan, saya kata bacalah lagi. Ada satu catatan daripada Mu'jamul Buldan menyebut bahawasanya Yaqut Al-Hamawi, penulis kitab Al-Buldan, Mu'jamul Buldan itu menulis bahawasanya ada catatan seorang pelayan daripada Baghdad. Dia daripada China nak balik ke Baghdad dia singgah di satu tempat. Dia kata nama tempat itu Kalah. Di situ di antara pintu daripada China nak pergi ke Baghdad tu kan. Dia kata, kami singgah di situ dan di situ penuh dengan relau. Tempat peleburan besi. Jadi betul lah itu kalahnya. Bukan kalah dekat India ataupun dekat Yaman, dekat Syria tu. Kemungkinan nama kalah di tempat-tempat lain tu hasil daripada kalah yang diambil daripada nama di Kedah itu. Kerana besi Kedah adalah besi terbaik di dunia. Ini disebut oleh Al-Biruni. Dia kata the best iron in the world adalah daripada kalah. Daripada 900 AD, Al-Biruni cerita dalam kitab Al-Jamahir.
Kita kena naik balik jati diri kita. Allah dah bagi kurniaan kepada negara kita. Tapi ada orang nak tutup maklumat negara kita. Malang sungguhlah nasib kita. Dan kita mengiyakan dan mengagungkan pula lah maklumat yang salah tu. Bila ada orang nak betulkan, dipertikaikan pula kita. Tak kisahlah kita dia. Jadi itu. Jadi kita tengok ni kita sekarang itu pertama. Pemerintah kedua ialah Melaka tak adil. Kita ada dua cabang zaman dunia. Dunia sebelum zaman Nabi Isa, dunia selepas zaman Nabi Isa. Dan sesudah zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang kata Islam tu hanya selepas zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oh silaplah. Islam zaman Rasulullah itu penyudah dah. Akhir dia nak sempurnakan. Dia punya, kalau kereta ke, Mak Ina, kalau kereta ni dia nak tambah metalik kereta, nak tambah ring sport. Itu zaman Rasulullah dah lengkap, dia nak pelekatkan, nak jadi cantik. Tapi bila enjinnya dibuat, tu zaman Nabi-Nabi tu. Zaman Nabi Ibrahim, Nabi Adam AS baru rangka. Oh, nama dia kereta, rangka. Dah ada dah. Dia punya tu mesti ada 4 tayar. Kemudian daripada zaman Nabi Idris, Nuh dah ada dah. Idris kan mula-mula pada tulis dah pensel semua. Jahit baju zaman Nabi Idris. Kemudian Nabi Nuh dah berjuang dah apa semua. Oh, pembinaan kapal dan sebagainya. Itu diibaratkan sebuah kereta. Dia makin lengkap, makin memenuhi dah sebuah kereta itu. Kemudian zaman Nabi-Nabi pula, itulah enjinnya. Nabi Ibrahim bermula dengan enjin. Dengan melahirkan zuriat-zuriat yang ramai. Itu. Jadi, motherboardnya ialah zaman Nabi-Nabi tu. Zaman Rasulullah tu dah sempurna dah. Dah komplit. Jadi orang kata, oh, nampak dekat situ zaman Rasulullah. Bila lahir 571 dan wafat 632. Oh, lepas 632 tu baru Islam muncul. Oh, tak. Oh, tidak. Itu salah tu. Sebab tu bila kita cerita pasal Islam, saya cerita pasal alam Nabi-Nabi semua. Kita cerita zaman Nabi datang semua, kita kata orang Melayu adalah agama Hanifah. Tak percaya. Mana ada agama Islam sebelum Nabi Muhammad? Jadi, tukarlah nama Hanifah. Apa maksud Hanifah itu kan Hindu? Tengok. Dia cuba merosakkan pahaman. Saya tak apalah orang lain. Tulang belakang ataupun pembentukan dunia ini adalah anbiya. Pembentukan alam ini adalah anbiya yang Allah Ta'ala lantik untuk menyampaikan risalahnya. Sebab itu perlantikan anbiya itu dia tidak on the spot tau. Dia undang-undang itu, syariat. Sebab itu kita panggil ada syariat Adam AS. Syariat Nabi Idris. Dia panggil Nabi Adam pun terima kitab. Dia panggil suhuf. Suhuf Adam. Suhuf Ibrahim. Suhuf Syis. Nabi Syis. Ada suhuf. Lepas tu suhuf Nabi Nuh AS. Dia ada kitab-kitab dia. Apa maksud suhuf? Amsal. Sahabat Rasulullah pernah tanya Rasulullah. Dia kata apa? Dia kata, apakah maksud suhuf? Rasulullah SAW menjawab, suhuf itu adalah amsal. Apa maksud amsal? Hymns. Hymns itu maksud kata-kata hikmah. Jangan membunuh. Jangan menderhaka kepada ibu bapa. Jangan menderhaka kepada pencipta. Jangan berkelahi. Jangan mengumpat. Itu adalah amsal ataupun hymns. Ya, jadi semua sudah ada. Tetapi syariat itu dia tidak datang serentak. Sebab Nabi Muhammad SAW ni pun penyudah. Jadi komplitnya sudah ada. Quran dan hadis itu sudah lengkap. Tetapi sebelum itu suhuf itu memberitahu dalam bentuk yang tidak lengkap lagi. Tetapi sesuai dengan pemikiran ummah ketika itu. Kalaulah diturunkan Quran pada ummah Nabi Nuh, tak mampu. Kemampuan itu tak mampu. Kepada Nabi Musa tak mampu. Sebab tu dia ada syariat Isa, syariat Musa, syariat Daud. Sebab tu zaman Nabi Ibrahim AS boleh berkahwin dengan anak saudara. Sarah tu, kalau ikut tengah catatan adalah anak kepada Haran. Haran itu adik-beradik Nabi Ibrahim AS. Adik-beradik Nabi Ibrahim ada 3. Haran, Ibrahim dan Nahor. Mereka ini raja. Orang besar, ketua-ketua kabilah. Jadi Sarah ini anak kepada Haran. Ibrahim AS berkahwin dengan Haran, dengan Sarah ini. Jadi masa tu boleh kau kahwin dengan anak saudara? Boleh.
Sebab syariat tak membenarkan lagi. Bila syariat mengharamkan? Bila zaman Nabi Musa alaihissalam. Sebab itu Nabi Yahya dibunuh. Kerana dia menghalang Herodot nak berkahwin dengan Heroziah. Nabi Yahya alaihissalam itu hidup sudah zaman Zakaria dah. Zakaria, Yahya, Isa. Maknanya hampir 1 AD dah. Jadi Musa dah lama dah, 1200 lagi. Nampak tak? Jadi dipegangnya syariat Musa itu. Zakaria, Yahya ini orang-orang saleh memegang syariat Nabi-Nabi. Tetapi apabila sampai kepada raja pada ketika itu nak berkahwin dengan Heroziah, anak saudara dia. Anak saudara dia maksudnya di sini Nabi Yahya tegur lah. Itu yang dibunuh Nabi Yahya tu. Maksudnya di sini syariat diturunkan setiap nabi-nabi itu berbeza mengikut kemampuan akal ummah pada ketika itu. Dan bila masa tiba zaman Rasulullah SAW sudah lengkap. Allah Ta'ala kata sudah lengkap nih ummah ini, jadi aku turunkan Quran. Tidak cukup Quran, sebab Quran itu bahasanya tinggi. Dia panggil metafizik. Meta, something yang out of box. You tak boleh fikir, tapi benda tu wujud. Saya bidang itu, saya tahu. Kita dah kaji Quran, semua ayat, semua kat mana, refer apa, semua. Ni perkataan apa, refer. Itu bidang saya. Jadi, bila dia sebut macam itu, dia kata meta. Something yang out of box. Kita kalau metafizik, kita jatuhkan satu itu, jatuhkan. Itu adalah fizik. Bila kita jatuh, itu adalah fizik. Tapi bila kita jatuhkan, dia tak jatuh. Dia adalah metafizik. Nampak tak? Maknanya dia saya tak pegang ni tergantung. Kenapa tak tergantung? Dia sepatutnya ada apa? Gravity jatuh. Teori Newton tu kata jatuh kalau tak ada pegang ni. Tapi dia tak jatuh. That is meta. Out of box. Beyond thinking. Itu maksudnya. Jadi bila dalam keadaan ini, Quran itu beyond thinking. Sebab tu dia perlukan pada pentafsiran. Pentafsiran dalam kaedah principle of Islam, dia ada 14 kategori sources ni. Dia bukan Quran hadis saja. Saya tulis dalam buku saya terbit di Mesir. Buku saya terbit di Mesir, dia Darussalam. Ya. Jadi dalam 14 ini, kalau kita bidang tu dia panggil Quran itu an-naqlu. Dalam kaedah nahwu, kaedah itu dia panggil as-sama'. Benda yang kita dengar, benda yang sama'i ini benda yang tak berubah. Kan Quran tu tidak tergugur walaupun satu huruf. Kenapa tidak tergugur? Penulis-penulis katib tu, Quran itu dia tak ubah pun. Zaman Osman itu kan, dia tak ubah pun. Sebab apa? Sebab begitulah keadaan Quran itu, jangan diubah. Berusahalah mufassir ni, ulama-ulama mentafsirkan kenapa in hazani la sahirani. Kenapa bukan in hazaini? Itu contoh. Kenapa bukan dibaca ya bila ada in? Itu contoh bidang saya. Jadi mereka tak ubah, maknanya terjaganya mushaf Al-Quran itu. Ya, kalau orang kata berubah, ada tambahan, itu tipu. Kalau kita dengar ya, kan kita maklum bahawasanya lain-lain itu sudah dibakar oleh Sayyidina Osman dan komiti dia. Dia ambil saja daripada mushaf Hafsah. Kalau kita dengar, ada lagi sebelum Osman ada dekat Madinah. Ada kat Yaman. Kita jangan percaya. Kita kena pegang satu daripada mushaf Osmani supaya maksudnya ulama sudah pihak kerajaan Osmaniyah, pihak kerajaan Khalifah Rashidin itu ketika zaman Osmani itu telah jaga dah kesucian, kehebatan, ketepatan, ketelitian yang ada pada Al-Quran itu. Jadi, back kepada cerita ini adalah kerajaan Islam. Yang ini kita sebut sini adalah kerajaan Islam yang mempunyai pengaruh dengan Osmaniyah. Hubungan perdagangan dan politik Melaka Osmaniyah di kurun yang ke-15. Ya. Antara Sultan Mansur Shah dan Muhammad Al-Fatih 1471. 1471 makna kurun yang ke-15. Yang kedua, perkahwinan putera Sultan Mansur Shah, iaitu Sultan Alauddin Riayat Shah, dengan puteri Sultan Muhammad Al-Fatih. Ya. Yang ketiga, Hantuah. Hantuah. Ramai orang pertikaikan Hantuah. Wujud ke tak? Wujud ke tak Hantuah tu dia? Dia kata. Hantuah wujud. Hantuah wujud. Saya heran kenapa kata Hantuah tak wujud.
Apa benda sebenarnya nak dimomokkan di dalam masyarakat kita? Hang Tuah wujud, Hang Tuah pernah ke Mekah, telah mengajarkan haji, Hang Tuah pergi ke Mesir, Hang Tuah telah melawat kota-kota besar di Mesir semasa kerajaan Osmaniyah menawan Mesir. Ketika kerajaan Osmaniyah menawan Mesir, mengalahkan kerajaan Mamluk, Hang Tuah salah seorang daripada hulu bala yang telah melawat Mesir. Sesudah dia pergi Mesir, dia pergi ke Mekah sebelum pergi ke Turki. Pergi Mekah buat haji. Ya? Ya. Jadi pada ketika itu dihantar ke Istanbul. Dihantar ke Istanbul bagi mendapatkan kelengkapan senjata api seperti Maryam dan peluru dari kerajaan tersebut. Itu. Maksud bila Hang Tuah? Hang Tuah 1430. Masa tu Hang Tuah dalam 30 tahun. Ini disebut dalam buku Daud Al-Fatani. Sejarah Patani. Kita ni yang jadi macam ni sebab kita terpisah dengan Patani. Kita terpisah dengan Patani, kita terpisah dengan Sumatera. Habis catatan kita tak ada sebab catatan Sumatera dia jumpa dulu dengan alam Mesopotamia tu, mari kat dia dulu. Ya? Kat situ banyak dan itu jajahan Melaka tadi. Sebab tu Rencong tu tulisan duduk dekat situ lagi. Kat sini kita nak cari ni. Kat sini sebab kita punya ni kawasan yang mereka dah jumpa dulu, orang kita kurang menulis, dia ingat. Doa-doa dia tak tulis Mak Inang. Dia hafal. Kononnya kalau hafal tu lagi terror lah daripada tulis. Rupanya ada kesilapan, anak cucu tak nampak. Ya? Itu. Maksudnya situ. Jadi di Patani pula ada sejarahnya. Ya, saya nak bawa sikit. Saya tak tulis kat sini. Sejarahnya ialah sesudah pada tahun 1300 lah. 1300 Masihi, iaitu ketika bermulanya kerajaan Samudra Pasai. Saya tak tulis ya, tak ada dalam catatan, saya boleh sebut. 1300 ke atas lah. Ya, bila kejatuhan kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya tadi kita kata di Langkasuka, Kataha, Kadaram semua tu, kemudian baru pindah ke Palembang sesudah itu. Pada hemat saya, candi-candi yang terdapat di Sumatera, kan, Candi Muara Takus dan Borobudur itu sekali dibina sesudah 800 AD ke atas. Bukan sebelum itu. Sebab ada satu catatan daripada China, ya, dia mengatakan catatannya bila sampai ke Palembang itu, dia kata kami melihat rumah maharaja saja yang dibuat dengan batu bata. Adapun rumah pembesar, rumah rakyat jelata dibina daripada kayu. Maksud di sini, Candi Muara Takus itu dibina sesudah kejatuhan kerajaan Sriwijaya ataupun di akhir kerajaan Sriwijaya. Sebab kerajaan Sriwijaya 800 AD ke atas sudah lemah. Bila dah lemah, disebabkan serangan daripada kerajaan Majapahit Jawa itu dan seterusnya pihak-pihak yang lain lagi menyerang daripada India itu lagi menyerang kerajaan Sriwijaya, maka jatuh, muncullah kerajaan Samudra Pasai. Samudra Pasai 1300 ke atas. Dan ketika kejatuhan kerajaan Sriwijaya itu, kita ingat Rasulullah SAW sudah wafat dah. Maknanya perkembangan Islam di dunia Arab di Eropah sudah berjalan. Nampak tak? Jadi sekarang ini, bila munculnya Islam, tadi dia dah hantar dah tentera dia sebelum-sebelum itu. Ni dihantar sekali lagi tabi'in. Tabi'in bermula di mana? Di Samudra Pasai. Samudra Pasai, utara Sumatera. Di situlah bermulanya kedatangan jamaah Said Hussein Jamadul Kubra. Said Hussein Jamadul Kubra. Bila muncul dia pada bermula lahirnya 1310 sehinggalah wafatnya 1453. 1310 sehingga 1453. Itu timeline Said Hussein Jamadul Kubra. Kenapa pentingnya Said Hussein Jamadul Kubra ini? Kerana dia merupakan patriarch ataupun dia merupakan asas kepada melahirkan keturunan ulama di Nusantara, di alam Melayu ini. 1300 itu. Ya. Said Hussein Jamadul Kubra. 1310 sehingga 1453.
Pentingnya kerana asas kepada lahirnya keturunan ulama dan wali-wali di alam Melayu, di Nusantara. Okey. Kemudian daripada situ dia pergi ke mana? Dia pergi di Samudra Pasai dulu. Samudra Pasai mempunyai hubungan dengan Delhi. Kerajaan Raja Islam di Delhi. Jamadil Kubra ini daripada Tughlaq, kerajaan Tughlaq di India itu. Tapi dia ni daripada Hadramaut hakikatnya, keturunan daripada Saidina Husin. Ini Maula maulakan ke sekarang di Maula Al-Idrisi ni sekarang di Sabah. Nanti di Melaka kan. Saya bersama dengan dia nanti program. Dijemput sama hati. Kita satu pentas nanti, kita bercakap Arab nanti dengan dia. InsyaAllah. Menarik tu insyaAllah. Jadi yang kita nak cerita Said Husain Jamadil Kubra ini ialah dari sebelah Husain. Maula Amin sebelah Hasan. Husain lari ke Nusantara. Hasan lari ke sebelah barat. Tu yang dia berpusat di Maghribi. Itu ceritanya. Dan Al-Amin Maula Al-Amin itu cicit yang ke-38. Kita dah tengok dah. Saya ada semua dokumen dia. Jadi yang Nusantara ini bermulai pada Jamadil tadi. Jamadil Kubra yang mempunyai hubungan dengan Malik Saleh. Pertama Raja Samudra Pasai itu. Raja Samudra Pasai itu Malik Saleh yang mana bertemu dengan Susur Galur. Dia bertemu dengan Susur Galur, cicit kepada Nabi Susur Galur cicit kepada Saidina Husain bin Fatimah. Dia bertemu situ. Maknanya kita boleh tahu berjumpa di jalur cicit kepada Saidina Husain bin Fatimah. Ya, okey. Bagaimanakah berlakunya Jamadil Kubra tadi? Ini nak cerita hubungan. Sebenarnya ini di bawah arahan Kerajaan Osmani. Kerajaan Osmani masa tu ialah empayar kuat Osmaniyah. Tadi kan kita ni Anatol. Dia bagi kita Anatolia tu. Kita di bawah jajahan dia. Jadi 1300 kan masih lagi di bawah pemerintahan. Masa tengah kuat tu. Kerajaan Osmani kuat tu. Sesudah kewafatan Rasulullah SAW, siapa yang berkuasa sesudah itu? Kalau 1300 tu, Kerajaan Osmaniyah, empayar Osmaniyah lah. Penghantaran Said Husain Jamadil Kubra ke alam Melayu ini atas arahan Kerajaan Osmani. Jadi bila dia sampai di situ dan mereka ini bertapak, Kerajaan Samudra Pasai pada ketika itu menjadi kuat kerana sesudah kekalahan Baghdad. Dia menggantikan Baghdad yang telah diserang oleh Tartar. Tartar kan telah menghancurkan bandar Baghdad. Sehingga kan sungai Furat itu seperti penuh dengan daun hitam kan. Buku-buku yang hilang. Buku-buku yang dibakar, dibuang dalam laut itu. Itu jasa lah, kita kata jasa Tartarian lah. Jasa dia, jasa yang tak elok lah. Banyak data-data kita tak jumpa. Saya bidang ini kan. Aduh, Tata ni buat hal ni. Bila kita sampai satu tahap. Sources, mana sources? Sources saya kan belakang-belakang tu. Sources tak. Dia cakap kat footnote dia. Bukunya tidak ada. Tapi maklumatnya, Tata punya hal. Oxford, saya dah kontak dah dengan Dr. Annabelle. Dekat British Museum ya, Tuan. Saya tanya dia, saya nak dapatkan daripada British Museum info tentang alam Melayu sebelum Masihi. Dia jawab, we don't have. Dia kata kami tak ada. Saya terkejut, British Museum tak ada. Dia kata tak ada. Mereka kata tak simpan, tak tahulah betul. Tapi saya baiklah hubungan dengan Dr. Annabelle, dia bagus. Jadi saya kata, so what kind of sources that you have? I tanya dia. Lepas tu dia kata, we only have 1300 AD. 1300 AD above, yang kita nak cerita ni lah. Maksudnya, info tentang 600 BC AD, 200 AD tak ada, tak simpan. Habis macam mana kami nak dapat? Kita dapat dari kitab-kitab Arab.
Kitab-kitab Arab yang masih terselamat daripada tangan Tatar tadi. Apa tak? Subhanallah. Ya. Aduh. Banyak cabaran kita. Tak tahulah kenapa ya bahasa Melayu jadi gini ya. Mungkin ada kehebatan kot nanti kot. Ya. Okey. Back kepada tadi, maka dia pergi lalu mana? Adakah dia pergi melalui Melaka? 1300 tu? Dia Melaka tu belum famous lagi 1300 tu. Dia famous ni sesudah Belanda Portugis semua tu. Masa sebelum datangnya Portugis. Sebelum Belanda kan 1600. Portugis 1500. Melaka itu suatu kuasa yang kuat kan? Tadi kita dah sebut tadi kan? Maknanya dia menguasai itu semua-semua. Maksudnya Melaka itu bukannya saja di Melaka sekarang. Dia menguasai, dia besar. Ya. Okey. Kita dapati ada catatan Syed Hussein Jamadil Kubra ini datang ke Kedah. Dia pergi ke Langkasuka, dia pergi ke Kedah Tua. Dia pergi ke Kedah Tua. Ya. Dia lalu mana? Dia guna kawasan Sungai Batu tadi. Sebab bila kita bincang dengan Prof Mokhtar, Sungai Batu, Sungai Merbuk sekarang ya, tuan-tuan dan puan-puan, 5 kali lebih besar daripada hari ni. Dulu. Sebab dulu air tinggi. Ni saya tak cerita lagi pasal alam lain ni tenggelam ya. Kerja tak habislah kita tajuk kita hari ni kan tenggelam. Lepas tu, bila dia lalu situ, bagaimana kita dapati bahawa Jamadil Kubra ini, Syed Hussein Jamadil Kubra ini telah berkahwin dengan Puteri Linangan Bulan. Puteri Lindungan Bulan. Puteri Linang tu dikahwin dengan di Kelantan tu. Okey. Macam mana boleh ada berkahwin? Pula pening lah. Kan kita. Macam mana pula ni bila berjumpa ni kat jalan mana lalu? Prof Mokhtar kata ada 3 sungai. Daripada Sungai Batu itu, yang Sungai Batu tu kan, Sungai Merbuk tu besar, ada 3 sungai, 2 sungai tembus ke Teluk Siam, 1 sungai ke Kelantan. Lalu Kuala Kerai, pergi ke Tamah Merah, dekat badannya Bukit Panau, kemudian boleh binanya ke Kota Jeddah, melalui ini. Jadi kita cerita dulu 2 sungai ni. 2 sungai ni boleh tembus ke Teluk Siam. Asah, dia pergi ke Campar Funan. Bila tembus ke Teluk Siam dan menjadi pusat pentadbiran yang hebat, dia pergi ke Campar Funan. Dan bila kita tengok peta daripada Eropah Timur, peta saya tak buat sini. Dalam video ini saya ada peta warna kuning tu. Pentadbiran civilization yang kelima terbesar di dunia sesudah China adalah Campar. Melayu Campar. Campar tu Melayu. Kita dah ada orang kata, bukan Cina, muka macam Cina sikit-sikit. Tak, Melayu. Macam mana confirm Prof? Confident je nampak? Kita ada catatan. Catatan apa dah? Ada excavation yang dibuat di Vietnam. Siapa yang buat? Bukan orang kita. Cina campur Mak Saleh. Dia buka ekskavasi, dia cek budaya, dia cek kubur. Kubur peninggalan. Dia tengok budaya kubur Sanho. Sanho tu Cina. Chenla lah ke atas. Sanho dengan Campar berbeza. Berbeza budaya. Berbeza adat. Berbeza dia punya, kita nampak daripada ekskavasi dia. Dia orang tak tahulah apa benda kan, tapi dia membuat kesimpulan ini bangsa berbeza. Ini bangsa berbeza. Dan kita tahu selatan Cina tu yang datang menyerangnya. Chiang Lai tu menyerang kawasan Cambodia dan Campar itu, Funan semua. Dia makin turun. Dan siapakah memindahkan orang-orang ini ke bahagian bawah? Kat sini dah ada orang Melayu dah ada semasa tu. Siapa? Kerajaan Osmani. Pada peringkat awal, Kerajaan Osmani sempat pindahkan mereka yang kalah daripada serangan Chiang Lai itu turun ke bawah. Jadi daripada Campar, daripada Funan pergi ke Petani, daripada turun lagi ada yang pergi ke Langkasuka, dan ada pergi ke Kedah, dan ada pergi ke Aceh. Dan masuk juga ke Kelantan. Sebab tu kita dapati, mengikut Graham Thurgood, Profesor Emeritus daripada Universiti California, dia kata apa? Dia kata bahasa Melayu kuno adalah bahasa Cham kuno. Dia kata kita dapati mereka menggunakan syalabik
and disyllabic. Monosyllabic and disyllabic. Monosyllabic ni maksudnya satu perkataan. Aku, mu, yo. Tu monosyllabic, satu perkataan. Tapi bila dia kata disyllabic, dua perkataan. Aku, kamu, dia, 7, 1. Itu mula-mula perkataan Melayu. Berasal se tu mono. Dia kata siapakah menggunakan? Orang Kedah, orang Aceh, Patani, Kelantan menggunakan perkataan ini. Maksudnya betul lah hasil daripada tadi. Pengaruh. Maksudnya di sini kita ni besar. Kita ni sebenarnya tamadun besar. Bermula di Campai itu sehingga ke hujung ni Melaka, Sumatera itu. Tapi Jawa tu bila? Jawa sebenarnya baru. Yang buka Pulau Jawa, kalau kita tengok dalam buku-buku, dia kata sekumpulan pengembara daripada India. Di kota Haji Saka. Dan Haji Saka tu mengenakan tulisan kawi Jawa itu, kawi kuno. Sebab tu Jawa itu agama dia mula tu agama Hindu. Itu. Sebenarnya sesudah itu, sebab tu Wali Songo banyak dihantar di sana. Untuk balancekan. Tu tujuannya wujud Syed Jamadil Kubra itu tadi. Yang telah melahirkan bersama dengan Wali Songo tu, Malikul Ibrahim tu, Gresik tu. Sunan Gresik itu daripada Kelantan. Daripada Kelantan. Kahwinan dia. Kedah Kelantan. Tu masa tu kan mana ada boundary. Kena ingat, masa tu tak ada boundary, tak ada lagi. Oh ni Kelantan ni, 2-3 kilometer lagi sampai ke Kedah. Tak ada. Itu Kedah, itu Terengganu, itu tak ada boundary. Dia hanya ada kerajaan-kerajaan kecil. Baru kita tahu sekarang, nampak. Dia bukan macam sekarang, dia bukan ada 13 wilayah. Dia adalah pemerintahan kaum. Kabilah, kalau dalam Arab dia panggil kabilah. Habis bila nama Kelantan? Baru je nama Kelantan tu dicipta. Bila? Sesudah Puteri Adroja itu dah balik dah berundur sesudah kekalahan dengan Sokotai tu. Kan dia kan ni pancung leher Raja Siam tu. Kemudian Siam serang balik tu yang mereka berundur ke Tanah Merah melalui Kuala Kerai tu. Sebab tu pada tahun 1345 kita dapati Ibnu Battuta sampai ke Kuala Kerai. Mengikut jalan tu lah, jalan daripada Merbuk tu. Jalan Merbuk tu, Sungai Merbuk tu masuk ke Kuala Kerai, tembus ke Tanah Merah. Tanah Merah Kelantan. Tanah Merah tu dulu sebuah kerajaan nama Cermin atau disebut kerajaan situ. Di situlah hantu jumpa dengan adik putera. Marah orang Melaka ke saya ya dalam itu. Saya kata hantu jumpa dekat Bukit Panau. Semua itu namanya Melaka. Nampak tak? Kalau dicerita macam ni dalam buku sejarah kan best. Tak ada cerita kan? Kena buat semula kot. Dia sebut situ kawas sebahagian. Dia sebut Borneo tadi ya. Borneo ya, tapi di bawah tu Mindanao tu dekat dengan Borneo tu kemungkinan besar. Tapi kalau Luzon atas tu? Tak, bukan. Tapi secara keseluruhan itu Melayu. Kalau berdasarkan kepada peta East Hemisphere tadi, 475 AD. Melayu. Digunakan bahasa Tagalog. Tagalog tu sebenarnya bahasa dia macam bahasa Greek dan Itali. Bahasa Melayu dan saya dah bincang dengan Prof. Kobaski benda ni. Bagaimana nak membezakan antara bahasa Melayu dengan Tagalog? Sebab kita dengar macam bahasa kita kan. Tapi bukan kita. Dia kata dia daripada usrah wahidah. Same family. Daripada same family. Bahasa ni menunjukkan bangsa. Maksudnya dia same family asal daripada bahasa Melayu.
Tapi disebabkan berbeza ummah, tempat, berbeza pemerintahan, berbeza pentadbiran, ekonomi, maka pemikirannya berubah. Sebab dah dijajah. Nampak tak dia punya cara tu? Saya bahagian bahasa, jadi dia mesti daripada golong satu kumpulan. Dia kata seperti bahasa Greek dan bahasa Itali. Bahasa Greek dengan Latin. Itali itu Latin kan. Jadi dia kata, you dengar like a same, tetapi different. Saya bincang pula dengan profesor lain. Betul kan? Confirm. Jadi dia itu terpisahlah dari alam Melayu tu, dari segi bahasa. Apabila dia bahas, sebenarnya terpisah itu disebabkan penjajahan. Disebabkan pentadbirannya lain. Tetapi Sepanyol tu hari baru je. Baru je. dari segi agama, Mindanao tu masih. Itu sebab tu dia nak autonomi. Sebab tu dia nak autonomi. Masa tu dia orang bagikan kawasan kita macam kek. Kan dia bulat kek tu bulat dia belah. 4 segi dia 3 kali 4 dia. 3 segi tu. Yang ni Belanda kau ambil kawasan ni lah. British aku ambil kawasan ni. Sepanyol kau pergi sana. Perancis, Vietnam. Sebenarnya saya bila kita dah ni dia orang hantar ada beberapa email kat kita. Kan kita tak percaya, orang tak percaya bahawasanya Vietnam dulu adalah kawasan orang Islam. Sebab dia hapus total dia hapus. Tapi Allah ni Maha Kaya. Ada satu batu bersurat dia tertinggal. Kita jumpa Jadi batu bersurat ada batu bersurat yang tombs of stone of tombs tu, kubur tu. Batu nisan seperti batu nisan dekat Aceh. Malikus Saleh tu. Kan batu nisan di Aceh tu kan besar-besar. Berada di belakang runtuhan, berada di belakang patung. Disebut dalam artikel jurnal terbit dekat Perancis. Saya ada benda tu. Saya akan tulis dalam buku nanti. Di belakang itu. Maksudnya dia tak terambil, tak tersurut benda tu. Maksudnya dekat mana tu? Di runtuhan Angkor Wat. Maksudnya Angkor Wat itu dibina di atas kubur Islam ataupun di masjid. Itu kesimpulan kita boleh buat. Ya? Okey. Dapat ya? Okey. Jadi daripada sini kita dapati bahawasanya sudah ada hubungan dan mastermind ni adalah Osmaniyah. Mastermind-nya adalah Osman. Dia menghantar Jamadil Kubra itu daripada cicit Rasulullah. Kan dulu kan Saudi kan nak bunuh semua kan cicit. Jadi Hasan lari ke Maghribi, kawasan barat. Hussein mari ke sini. Kawasan sini. Itu. Tapi ada ke belakangnya dah ada dua-dua pihak dah datang ke sini kan. Iaitu yang Maula Amin datang ke sini untuk menaikkan balik. Kalau tidak dapat isyarat dia tak datang. Mana betul lah 2024 tu. Barat pun heboh kan. Dah tahu dah semuanya. Okey. Kemudian kita dapat tips sampai pukul berapa ya kita pengurusi majlis? 10. Tak apa kan ni dah lebih ni masa tuan-tuan dan puan-puan kan. Ya biasa. Nanti kita ada soal jawab. Kan kita nak berhenti ke soal jawab. Bagus juga. Sambil-sambil lah kan kita borak-borak ni. Boleh sambil. Jadi kita dah buka soalan lah ni. Okey. Kalau ada soalan tu saja tanya. Saya bercakap je nah. Okey. Jadi kalau kita tengok hubungan perdagangan dan politik Melaka Osmaniyah kurun 17 hingga 19. Ni ketika penjajahan Inggeris lah ni. Penjajahan Inggeris yang peringkat awal pertama ni kan. Kunjungan pertama Sultan Johor iaitu Sultan Abdul Hamid
bakar ke Istanbul. Ini berhubung dah maksudnya. Walaupun ada penjajahan Inggeris, kerajaan kita, kerajaan sultan-sultan kita masih berhubung dengan kerajaan Osmaniyah. Maksudnya mereka berpaksikan kepada kerajaan Osmaniyah walaupun Inggeris ni datang. Nampak tak? Pada tahun 879 dia pergi Istanbul, memberi nafas baru kepada hubungan dua buah negara ini dengan perkahwinan. Dia mengahwinkan lagi saudara baginda dengan wanita Turki bernama Ruqayyah Hanum dengan perkenan Sultan Abdul Hamid yang kedua. Sultan Abdul Hamid kedua ni pemerintahan Turki lah. Maksudnya orang Turki, perempuan Turki telah berkahwin dengan keturunan diraja kita. Sebab tu sampai sekarang ada orang Melayu ni berdarah Turki. Betul kan? Ada ni, ada sana. Okey. Ya. Dan satu lagi saya nak sebut di sini. Bila disebut tentang Kedah, Pulau Pinang tu kan saya tak nak sentuh, tapi disebabkan pasal ni. Pada masa Francis Light mari Pulau Pinang tu ke apa tengah tu, sebenarnya kita di bawah kerajaan Osmaniyah. Kita di bawah kerajaan Osmaniyah, bukan bawah British. Tapi kenapa Osmaniyah tak serang British tak mempertahankan kita? Sebab British ambil Pulau Pinang tu sebagai dia buat treaty je. Dia bukan buat MOA. Bukan ambil terus. Treaty. Treaty makna bai'ah. Bai'ah. Maksud bai'ah ini tak strong lah. Boleh ubah anytime. Kena ingat tu. Kenapa British buat bai'ah? Sebab Pulau Pinang tu tak ada undang-undang. Dia bukan sebuah negara berdaulat. Dia memang di bawah Kedah. Sebab tu dia buat bai'ah. Dia buat treaty. Jadi dia buat treaty. Jadi treaty ni kenapa dia buat? Contohnya macam ni. Analogi mudah, Rasulullah SAW daripada Mekah sampai ke Madinah kan? Dia sampai ke Madinah, dia buat apa? Dia buat bai'ah dulu. Dia bai'ah perjanjian antara Aus dan Khazraj. Dia bai'ah dulu, dia panggil bai'atul Aqabah. Kenapa Rasulullah tak bina terus MOA ke apa ke sistem? Sebab Madinah masa tak ada sistem. Nama dia Yasrib. Sistem dia tak boleh Rasulullah tak boleh nak bina sebuah negara. Kalau dia tak baikkan, dia tak berdamaikan dua golongan yang sentiasa bergaduh daripada dulu lagi. Aus dan Khazraj. Sebab tu Rasulullah buat bai'ah. Bai'ah ni longgar. Perjanjian dua belah pihak yang longgar. Disebabkan Madinah tu tidak lagi terbina sebuah negara. Apabila berlaku bai'ah Aqabah, maka lepas tu baru dia buat dustur Piagam Madinah. Piagam Madinah maknanya sudah lengkap lah. Undang-undangnya gitu, sistemnya gini, sudah ada terms dan sebagainya. Tu baru resmi. Jadi treaty ni sekarang mana? Dia boleh terbatal bila anytime. Benda yang sama berlaku di Kedah dengan Pulau Pinang. Jadi sekarang ni Pulau Pinang sekarang siapa? Ni saya tak nak lagi politik kan. Tapi kita bercakap atas sejarah ya tuan. Okey tuan. Okey tuan. Treaty itu dibina lebih awal kan. Jadi British dia tak padamkan treaty itu ketika membuat perjanjian. Mana perjanjian itu tak sah lah kan. Dia kena batalkan treaty dulu. Saya dah bincang, adik saya hakim. Adik saya hakim. Jadi kita dah bincang. Saya tanya bincang dia kata, dia British buat perjanjian tanpa membatalkan treaty. Kalau betul ikut komandan, tak sah dah perjanjian tadi kan. Dia kena tak kisah ia ke tak kan, kita sebagai pengkaji je. Jadi dia kena batalkan treaty dulu, baru sah perjanjian. Saya tak tahulah benda ni dikemuka ke tak. Tak ada orang highlight ke tak. Dia kena batalkan treaty tu dulu. Tak tahulah mungkin Allah Ta'ala nak guna sebab sini banyak wali-wali.
Wali-wali, orang-orang alim kan Allah jaga. Sebab itu kerajaan Osmani tak serang, tuan. Kalau dia buat terus kepada MOA perjanjian lah ambil terus, Osmani mesti serang. Sebab kita Anatol. Tu kena tahu sejarah, boleh tahu hujah. Dia tak batalkan treaty, dia buat benda besar. Lepas tu dia tak ikuti pula tu, undang-undang yang dia buat tu. Sudahlah treaty tak terbatal. Kenapa dia tak teringat kot? Satu. Yang kedua, kenapa dia buat treaty? Dia tak buat perjanjian penuh. Sebab negeri itu negeri itu orang punya. Longgar. Yang ketiga pula, dia takut nanti Osmani serang. Oh, kalau Osmani dengar, treaty, bai'ah, tak ada apa buat. Sebab tu Osmani tak serang. Pernah kita dengar Osmani serang? Masa tu Osmani tengah kuat. Terbuka dah. Portugis serang Melaka, adakah Osmani datang membantu? 15-11 Portugis serang. Dah ada. Osmaniyah menguasai, sebab tu Osmani, okey. Adakah Osmani membantu mempertahankan? Osmaniyah dah berapa kali dah nak batalkan dekat Laut Merah lagi. Kedatangan Portugis ni. Tapi peringkat akhir mereka tak mampu dah. Sebab Osmaniyah pun ada masalah dengan Mesir. Osmaniyah dia orang dah 3 kali kan dia nak serang Mekah. Dia orang nak serang Mekah. Osmaniyah batal serang, tak jadi. Kemudian dia cari pula ke kawasan timur ni. Melaka ni, kawasan alam Melayu ni, dia dah 3 kali dah dah bercuba banyak kali dah. Dah banyak pertama Osmaniyah berjaya, kedua berjaya, ketiga, keempat tak berjaya sebab Osmaniyah nak kawal. Dia punya dekat kawasan Asia Minornya dengan Mesirnya, ada pemberontakan dan sebagainya. Maksudnya di sini ya tuan-tuan dan puan-puan, kita mempunyai hubungan yang rapat dengan Osmaniyah, tetapi kita tidak diberitahu tentang itu. Kenapa? Kerana kita dijajah oleh penjajah yang bukan Islam, tidak mahu anak-anak bumi kita ni tahu tentang hubungan kita dengan kerajaan Osmaniyah. Ya. Secularism itu, sebab tu saya sebut dalam saya punya ceramah ni, penjajahan ada 2. Penjajahan dalam bentuk senjata. Kenapa? Benda ini berlaku sesudah Napoleon dan bentuk senjata ini sebelum sudah ada, tetapi pada tahun 1796 Napoleon telah serang Mesir. Napoleon ni itu bermaksud orientalis tadi. Tetapi penjajahan Portugis, Belanda itu penjajahan dalam bentuk nak mendapatkan harta datang sendiri. Okey. 96 pihak Napoleon telah berjaya tawan Mesir. Kemudian 2 tahun kemudian, maknanya 1800, dia telah masuk ke Syria dan berjaya. Bila berlaku kejayaan ini, mereka telah datang ke sini. Ke alam ini. Yang sebelum ni Malaysia ni Melaka apa, tanah Melayu dah ada British, dah ada Belanda, dah ada Portugis, dah ada Belanda. Jadi makin hebat kejayaan. Mereka merasa dia punya tu makin naiklah untuk masuk ke alam Melayu ni. Sebab itu pihak Osmaniyah dah tak mampu nak kawal. Dan mereka juga cuba menyerang kedudukan kerajaan Empayar Osmani. Ni semuanya daripada barat dia daripada Eropah ni. Hasil daripada sesudah kejayaan Napoleon Bonaparte itu. Ya, kejayaan Napoleon itu datang untuk menawan ini. Sebenarnya sebelum Napoleon itu, mereka telah hantar beberapa orang. Pertama, pada tahun 1600 telah hantar seorang padri untuk mengkristiankan agama Jainism di India. 1600. Itu mula-mula awal orientalis lah katakan. 1600. Agama Jainism ni ialah masa tu tak ada Hindu lagi. Maksudnya Hindu itu kan tidak ada siapa pencetusnya kan. Dia hanyalah agama yang kepercayaan menyembah Allah SWT itu kan. Jadi Jainism itu dia datang tu untuk menghantar itu tapi tak berjaya.
Maknanya padri yang dihantar oleh golongan Eropah itu, orang Eropah itu untuk mengkristiankan agama Jainism di India itu tidak berjaya. Apabila tidak berjaya, kali kedua dia menghantar seorang hakim. Hakim itu boleh bercakap Arab. Orang cerdik lah. Tadi tak boleh. Tadi macam orang biasa, layman. Jadi bila hantar hakim boleh bercakap Arab, dia boleh menguasai pemikiran orang Islam. Dia mula dia pergi ke India dan dia pergi ke Sumatera. Sebab tu kita dapati orang-orang Batak dulu kan Islam. Tapi itu hasil daripada kejadian ini. Jadi hakim itu telah berjaya. Hakim itu boleh bercakap Arab, faham kitab-kitab Arab, orang Eropah, dia seorang juga padri. Itu telah berjaya. Hasil daripada kejayaan itu maka belum datang ke sini atas 3 sebab. Sebab emas, agama dan kuasa. Tapi sebenarnya antara tiga-tiga itu apa yang paling utama mereka letak? Emas. Kuasa dan agama itu benda yang kedua. Mereka nak emas. Kenapa? Kerana inilah kawasan emas. Kawasan emas. Benda ni disebut oleh Tommy Perez. Tommy Perez dah sebut benda ni. Dia kata kita ni Chorasan. Golden Chorasan, golden. Kawasan semenanjung emas. Di mana semenanjung emas tu? Dia ada apa? Dalam catatan Hindu, catatan India menyebut Swadanipa dan Swana Bumi. Swanadipa dan Swana Bumi. Swanadipa adalah Sumatera, Swana Bumi adalah kita. Banyaknya emas kita ni sebanyak 60 km. Ada dalam catatan geologi 60 km daripada kawasan Jamantah, Gemas, Mua, Ulu Jempol itu penuh dengan, itu adalah mining gold, was abandoned. Kawasan pelombongan emas yang ditinggalkan. Ada 2 jenis emas yang boleh didapati di alam Melayu ini. Emas daripada flakes, maksudnya kepingan. Kepingan boleh dapat daripada mendulang, kita dapat kan? Daripada dalam air itu kita dulang tu dapat. Yang kedua, emas dalam kuas. Dalam kuas itu dia ada vein. Vein tu jalur-jalur tu kan. Dalam jalur tu ada emas. Jadi dia kena gunakan mata kapak yang paling halus untuk mengeluarkan emas daripada vein tadi. Jadi kesan takikan tu masih ada lagi di tempat-tempat tu. Dalam itu dia tunjuk dalam catatan tu. Kesan takikan yang berusia beribu-ribu tahun. Maksudnya di sini Nabi Sulaiman 980 BC. 980 BC maksudnya dia ke Nabi Isa 980 tahun. Sama dengan kita 2000 kan? Kita dah 2023. Jadi berapa tahun? Lebih kurang 3000 tahun kita hari ini dengan Nabi Isa dan Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman pernah datang ke sini. Dia dengan tentera dia. Ya. Siapa tak percaya sudah tak kisah. Betul. Kita ceritakan tak betul, tipu, khayalan. So, what? Kita memberitahu kepada orang yang mahu menerima sajalah. Hak tak saya terima tu, tak apa, skip je lah ada video, saya kata. Jadi itu je lah kan. Sebab saya rasa kan orang nak dengar. Kan, orang nak tahu benda ni. Jadi saya kata, tak apalah, skip je lah video. Saya bercakap je. Jadi, Nabi Sulaiman ini, dia telah melantik Hiram Taire. Hiram Taire ini orang Phoenician. Dalam bahasa Arab dia sebut Finiqiyah. Ini cerita 3000 tahun zaman Nabi Sulaiman lah ni. Kita keluar lah sikit ni daripada hati kan. Jadi tak apa puan. Okey, tak apa. Terima kasih. Okey. Jadi dia telah melantikkan orang Phoenician ni. Dan Hiram Taire ini adalah agama Hanifah.
Nabi Sulaiman tak akan lantik orang bukan agama Hanifah untuk menjadi kawan dia di sepanjang lautan, belayar lautan tu. Dia mesti melantik orang yang satu akidah. Maksudnya di sini orang Phoenician yang datang ke alam Melayu belajar ajar orang tulisan simbol Batak kepada orang Batak, Kerencong, Bugis, Kerinci, Mandalang, semua-semua itu ketika sebab Sumatera Barat itu kan daratan tinggi, jadi dia boleh pergi ke Toba, pergi Kerinci, semua-semua tu adalah bangsa ini. Dan tulisan itu tak jauh daripada tulisan Phoenician yang asal. Dia cuma berubah sikit, 90 darjah dia punya degree itu saja. Sebab perubahan itu mungkin disebabkan penerimaan cucu cicit orang tu, bangsa itu, kaum itu. Dia akan berubah, dia tidak 100% statik. Fikiran manusia dia akan berubah. Tahun ni kata macam ni A, tahun depan A macam ni. Ada itu normal. Tapi the concept is there. Itu adalah orang Islam, beragama Hanifah. Okinawa itu baru di bawah, di selatan dekat bawah tu kan. Itu Okinawa itu, ya betul. Jadi di sini kita mendapati apakah nama tempat itu? Opir. O-P-H-I-R. Opir. Jadi kita baca catatan yang ditulis oleh Western. Di mana OP? Mereka tak tahu. Di manakah OP? Tertanya-tanya mereka. OP itu di mana? Jadi ada yang berkata, oh OP itu di Afrika. No, OP itu di Eropah. Kan dia kasih sikit Eropah, nak naik ke Eropah. Sanggup dia menciptakan artifak-artifak palsu untuk meletakkan bangsa mereka itu di dalam catatan tamadun dunia. Tapi kita ni tak. Orang Melayu ni kan jujur. Jumpa teori tu, Prof Mokhtar pun, jumpa tu, ambil teori tu, hantar ke negara orang lain. Tunjuk, ni betul kami jumpa ni, sekian nak tahu tarikh carbon dating. Jujurnya kita, balik sini, kena hentam lagi. Betul ke kamu ni? Yang bukan bangsa kita. Betul ke kamu jumpa di sekian saya? Cek lagi Prof Mokhtar, tanya lagi bertubi-tubi. Kurang sopan sungguh. Jadi, maksudnya di situ. Orang lain cipta tak senyap-senyap pun. Tapi Allah itu Maha Kaya. Dia tahu bangsa yang jujur itu walaupun ditindas tapi akhirnya muncul. Itu. InsyaAllah. Jadi back kepada cerita tadi, bahawasanya telah datang ke sini. Ya, di alam Melayu ini. Ya. Kalau sejarah kita dah tahu sejarah kita. Maknanya hakiki itu memang hak. Kemudian kalau sejarah kita dah tahu, contohlah termasuk, tapi bila diambil nak ubah sejarah, macam mana keadaan macam tu? Okey. Soalan tuan tadi, sebenarnya nak ubah sejarah tu tak mudah. Tak mudah. Kita nak ubah buku teks pun Prof Mokhtar dah bagi dah sebenarnya, dah buat dah catatan dah untuk kepada KPM lah, Kementerian Pendidikan kan. Dia ambil sikit je. Prof Mokhtar kata lah, ambil tak sampai 10% pun. Dia ambil sikit, dia letak tak sikit. Maksudnya kita tak boleh nak arak sangat dah lah. Kita tak boleh nak arak dah. Jadi apa disebabkan itu, bulan lepas saya ke Kedah. Kita di bawah Jabatan Mufti Kedah dan Majlis Fatwa Kedah, Tuan Guru Zulkifli. Jadi mereka sekarang dah tahu cerita sebenar. Sebelum ni mereka tak tahu cerita sebenar. Itulah dia kata bila kita lalu dekat Lembah Bujang tu, malah geli kita nak tengok. Tak tengok pun dia kata. Geli Lembah Bujang. Padahal dia tak tahu cerita sebenar. Bila tahu cerita sebenar, tak boleh ni, kita tak boleh duduk diam dah, dia kata. Tak boleh duduk diam. Jadi kesimpulan dua benda akan kita buat, tuan. Pertama, buku teks. Kita akan buat buku teks untuk sekolah pondok dulu. Paling kurang pun ada. Buku teks untuk sekolah pondok dan insya-Allah tahfiz sekali. Jadi kita akan buat lebih kurang buku teks itu adalah tamadun ummah Islam dan alam Melayu. Tamadun ummah Islam, saya setakat ni lah lebih kurang gitulah, mungkin ada sikit author apa. Tamadun ummah Islam dan alam Melayu, kita nak linkkan alam Melayu tu dengan nabi-nabi. Bermula dengan sebelum BC lagi, dan kalau alam BC kita pergi ke tadilah Jamadil Said Jamadil Hussein Jamadil Kubra tu.
Maksudnya daripada situ kita tahu titihnya kepada jalur cicit Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain bin Fatimah tadi. Dia kena macam tu dah. Inilah dikatakan ulama Nusantara itu. Sebab inilah melahirkan ulama dan alim ulama, wali-wali di Nusantara yang Rasulullah SAW cakap, di negara itu, di kawasan itu akan terlahirnya wali-wali yang ramai. Ini kawasan kita. Kawasan kita, ya. Itu. Jadi itu satu. Yang kedua, dia tak sudah dengan buku teks tu saja. Dia kena bina satu monumen. Di Sungai Batu tu, insya-Allah kita letak bawah wakaf dengan perbincangan dengan majlis raja-raja dah lah. Jadi Jabatan Mufti kena cari dana lah, kita tak bawah wakaf. Kena bina monumen. Dia kalau di Borobudur itu 10 km kita naik kereta tu kan. 10 km daripada jalan raya tu dah nampak Borobudur. Jadi benda yang sama kita akan bina di Sungai Batu. Jadi saya tanya Prof kata, Prof, tapi tempat Prof jumpa tu banyak tempat tau. Di Sungai Batu tu, dia punya kiri kanan jalan raya tu banyak tempat. Jadi kita mungkin dia akan lebih daripada 2 atau 3 galeri tu. Jadi galeri tu, dia mesti besar lah. Di situ kita ada galeri, ada pejabat. Dia nak cover yang jumpa tu. Sebab lama-lama kalau tak buat macam tu, rosak dah. Jadi kita buat pejabat, akan ada studio, kita buat kelas, apa semua. Jadi bila cuti-cuti umum ya, cuti-cuti kita boleh ajak, jom kita tengok leluhur, tok nenek kita dekat Sungai Batu. Boleh dalam nak sebut. Sekarang ni kita nak sebut pun tak tahu nak pergi ke mana ya. Nak tengok apa ya, kalau dia orang ada dekat Bulgaria semua. Prof Mokhtar ni penasihat pusat sejarah Bulgaria. Jadi kenapa kita tak gunakan ekspertis orang ni ketika dia ada? Jadi dengan insya-Allah lah dah buka mata semua, kita pakat doa lah. Benda ni menjadi kenyataan. Cepat-cepatlah ada bina galeri tu, bangunan tu besar tu, dan ujung tahun ni akan ada satu perjumpaan atau orang kata selama 3,000 orang kata itu untuk wamatkan benda ni. Dan tahun depan saya difahamkan akan ada World Conference. Nak panggil orang seluruh ni lah daripada luar Malaysia ni untuk pergi ke Sungai Batu tu untuk menggamakkan lagi Sungai Batu tu. Oh, jadi kita ramai-ramai ke sana lah. Amin insya-Allah. Okey. Yang itu berkenaan kerajaan Kedah Tua. Sekarang ni kita faham saya nak balik dari sini. Bagaimana kita nak nak menghadapankan balik apa tu, contohnya perlibatan kita punya hutang budinya kita tentang kepada kerajaan Empire Osmania ni. Bagaimana kita nak hadapankan balik ke dalam atau merakyatkan balik ke dalam pemikiran. Okey, sebenarnya bila kita bermula dengan Kedah Tua tu, dia sudah ada jalur. Sebab Syed Jamaluddin Hussein Jamaluddin Kubra itu daripada Pasai Perlak itu, dia pergi ke melalui Sungai Batu itu, berkahwin di Kedah itu, melahirkan Wali Songo, ke Kelantan pula, berkahwin pula. Jadi dia melahirkan Wali Songo tu pergi ke Jawa. Jadi sebenarnya ramai daripada orang Jawa, kita dah cek DNA sebahagiannya, yang kita cek tu semua daripada DNA campur. DNA campur. Maknanya betul lah tadi yang saya jumpa artikel tu, dia punya orang Champa dengan orang Sanho daripada China tu berbeza. Dia kata daripada Champa ni ada pergi ke Borneo, ada pergi ke Jawa, ada pergi ke Aceh. Disebut dah artikel tu. Ataupun dia kata daripada Aceh ke Champa. Maknanya orang ni, bangsa ini bukannya bangsa daripada Sungai Kuning, Yellow River, bukan. Dan saya nak sebut juga kat sini, kami dah cek, saya dengan grup Ozel, CEO Ozel, Ko Ahmad ya. Dia PhD student dekat ISTEP. Dia nak habis dah insya-Allah. Dia ada company DNA. Dah cek semua tu. Kalau Melayu, dia mesti setakat ni Melayu, bila sebut Melayu dalam itu DNA tu, dia varian dia mesti 6. Tak berubah. Heran juga dia berapa tu. Setakat ni 6 dia kata. Tak berubah. Melayu yang kawasan-kawasan ni lah yang
Semenanjung ni, sebanyakkan Semenanjung, dan di Jawa, Sumatera, Brunei, ya, 6 warrior dia. Dan dia nisbahkan 6 ini daripada 6 anak keturah tu. Keturah dengan Nabi Ibrahim tu. Keturah dengan Nabi Ibrahim 2000 BC. Maksudnya di sini sudah ada laluan besar. Laluan besar. Dan itu kesimpulan dia buat. Kita boleh itu lagi lah. Jangan pula kata gini. Tak. Ini kajian. Ini dah ada bukti DNA kan. 6 warrior tak berubah. Dia tak ada. Kalau sebut daripada sini ada 6 tu dah. Maknanya benda itu kemungkinan besar. Dan saya nak masuk sikit ya. Pasal Zulkarnain ya. Zulkarnain dalam Al-Kahfi itu, saya terpaksa sebut di sini ya. Adalah hidup di zaman Nabi Ibrahim. Dia bukannya Cyrus the Great. Cyrus the Great ni Persia. 550 BC. Bukannya Alexander the Great. Alexander the Great, putera Philip daripada Macedonia itu 325. Lebih kurang. BC. Zulkarnain Al-Kahfi ni tak ada Iskandar. Nama dia Zulkarnain saja. Hidup di zaman Nabi Ibrahim AS. Dan ini sebenarnya banyak kita tafsir. Saya heran kenapa kita tak tahu. Kemungkinan boleh baca kitab tafsir Arab tu. Bahasa Arab tu ya. Jadi di sini, dia sebut bahawasanya Zulkarnain ini pernah diislamkan oleh Nabi Ibrahim AS dan telah bertawaf di Kaabah bersama Ismail dan Nabi Ibrahim AS. Siapakah Zulkarnain? Ini adalah Raja Himyar. Raja Himyar. Biarlah orang lain tak setuju pun, ini yang saya dapati maklumat. Raja Himyar. Himyar itu Yaman sekarang. Yaman sekarang. Kalau kita tengok, saya bincang dengan Prof. Mokhtar, besi tak ada, relau tak ada dekat Yaman. Dia sebagai seorang ekologis, dia dah cek, relau besi tak ada dekat Yaman. Mana tak ada besi. Habis mari, mana besi dekat Yaman? Daripada kita. Sebab tu Al-Biruni kata the best iron in the world came from Kalah. 900 AD. 800 AD, Al-Qidi ada sebut ada 3 pedang terbaik di dunia. Dia kata satu Saiful Yaman, yang kedua Saiful Qal'ah, yang ketiga Saiful Hind. Pertama pedang Yaman, kedua pedang Kalah iaitu Kedah, yang ketiga pedang India. Itu tahun 800 AD. Tiba-tiba mari 900 AD, Al-Biruni kata tidak, semuanya besi-besi terbaik daripada Kalah. Bila kita tahu tak ada relau di Yaman, maksudnya di sini dia ambil besi Kalah, dia pergi tempat di Yaman. Kerana harga dia tinggi kalau pergi tempat di Yaman. Dan dia letak nama Saiful Yaman. Padahal Hadidul Kalah. Besi Kalah. Saya dah pegang dah besi tu. Memang berkualiti. Tak kerti nak cakap apa macam mana. Memang berkualiti. Tuan-tuan kena pergi. Dia punya besi dia tu, kita nampak macam bercampur tanah. Tak, itu besi. Iya, memang itulah boleh buat kereta kuda, memang itu pedang yang terbaik semua tu besi tu. Macam mana? Bukan besi biasa, dia bukan besi campuran, besi padat. Ini ya? Hah? Apa tu? Tak dengar. Berkesani. Usani. Saya tak pasti, tapi saya pegang besi tu dan besi tu banyak dijerai. Maksudnya besi ni kan besi datang daripada atas. Daripada meteor. Besi datang daripada meteor. Di Palestin ada besi tapi tak banyak. Habis macam mana boleh Nabi Daud tu terkenal? Ada kemungkinan besar ni. Saya masih mencari data, link dengan Ismail, dengan Sulaiman yang mari ke sini semua tu bukan saja emas mereka ambil. Mereka juga ambil besi dan batu-batu permata. Kawasan kita ni famous dengan batu permata kena sendawa. Sendawa ni kristal yang lap-lap tu. Tak ada tempat lain sendawa ni. Okey. Jadi habis persoalannya, kenapa kita ni banyak sangat mineral ni? Sebab dulu kita ni tenggelam. Jadi kita ni tenggelam. Saya ada catatan tu. Catatan kajian tentang alam Melayu ni.
tenggelam 6,000 tahun yang silam. Okey, kajian saya mengatakan bagi besar Nabi Nuh 4,800. 4,800 BCE, ingat, BCE. Before Christ era, maknanya 4,800 sebelum lahir Isa. Tu bagi besar Nabi Nuh. Ini macam mana boleh tahu, Prof? Prof tak hidup lagi masa tu. Sebenarnya, kajian ni telah ada carbon dating. Sebab tu kena banyak membaca. Jadi carbon dating dikemukakan oleh saintis Cina dan Turki. Kan dia dah pergi ke Ararat. Dia dah cek dah carbon dating dekat kayu tu yang dijumpai dekat pergunungan Ararat. Tapi ada khilaf, Prof. Ada saintis, ada orang kata saintis Amerika tak setuju. Saya kata saya tak kisah saintis Amerika tak setuju pun tak. Kenapa dia tak? Sebab tak masukkan dia sekali dalam projek tu. Senang je. Kajian saya, catatan kitab-kitab semua tu setuju dengan pendapat itu. Jadi kita bundarkanlah. Kita kata 5,000 lah. Senang. 5,000 BCE bagi besar Nabi Nuh. Okey. Jadi 5 sehingga ke 1 AD, 1 BC adalah 5,000 tahun. Jadi kalau dia kata 6,000 tahun tadi dalam kajian 6,000, dia tak kata 6 BCE. BCE lebih lama. Kalau 1,000 dia pendek sikit. Jadi campurlah. Maksudnya dalam 1,000, 1,800, 1,000 macam tu. Dia punya cerita tentang tenggelamnya kita ni. Tenggelamnya kita ni, dia kata dalam laut ni. 6,000 tahun yang silam. Dia kata kita ni duduk dalam air. Sebab tu kita perhati Gunung Jerai tu nama dia Pulau Serai. Betul tuan. Good. Okey. Sebenarnya Perakman tu dijumpai di gua. Sebenarnya sebelum tu daratan, sebelum zaman Nabi Nuh daratan. Perakman 10,000 BC. Itu itu manusia, insan. McClellan 14,000 BC. Manusia, insan. Apa the latest saya nak sebut saat ni? Banyak cerita sangat. 86,000 BC, kita jumpa 86,000 tahun. The eldest DNA on Homo sapiens jumpa dekat Laos. Itu kajian terbaru daripada Life of Science. Saya sentiasa ikut kajian Life of Science. Dia sentiasa renew. Sebelum dia kata 40,000. Sebab tu dalam buku revolusi saya tulis 40,000. Tapi next my book, saya akan tulis 90,000 dah lah. Nampak tak? Kita kena ikutlah itu. Bagi saya, tarikh Adam AS itu Homo sapiens. Saya menamakan Adam itu adalah Homo sapiens. Sebab tarikh Homo sapiens adalah scientific punya tarikh, maksudnya ialah the wise man. Jadi kalau dalam Quran, dia tak tulis the wise man. Dalam Quran dia kata Adam AS. Alama Adam al-asma'a kullaha. Makna Adam itu cerdik. Jadi, supalah kan tarikh. Jadi kita namakan Adam AS itu Homo sapiens. Jadi DNA ahli sains ni, the oldest Homo sapiens kita baru jumpa tahun ni 2023, tak silap saya 86,000. Dekat tu ada dua tempat, satu 86,000, satu 60,000. Jadi maksudnya di sini kita ambil the oldest lah, 86,000. Itulah tarikh yang kita Homo sapiens. Adakah ada 86,000? Mungkin lebih lagi. Sebab kita tahu Adam alaihissalam ni berjumpa dengan Hawa alaihissalam di Arafah. Makna di Arafah mah di Mekah. Mestilah di Mekah. Pembiakan tu manusia mestilah berlaku di Mekah, di Mesopotamia. Dia bukan berlaku di Afrika. Kalau di Afrika bagi sesudah itulah. Senang je cerita dia. Kita pegang Quran je kan? Kat mana dah cerita saya tadi? Ya. Tenggelam. Jadi tenggelam. Saya dah bicara dengan Prof Mokhtar. Bila tenggelam, okey, bagi besar Nabi Nuh ni berapa lama tenggelam? Ada dua pendapat. Ada kata 40 hari dan ada kata 40 tahun. Ada kata 40 tahun. Jadi kita tak tahulah yang mana satu, tapi kalau berlaku proses magma yang lama di dalam laut menyebabkan kita ni ada banyak mineral emas, perak, permata, kristal, timah dan sebagainya, mestilah lama tu. Ya. Dan kita ni bersambung dengan banjaran titik wangsa ni bersambung dengan banjaran Himalaya. Kita ni kan dulu, tok nenek kita di atas bukit, di atas gunung. Sebab kenapa tak duduk kat bawah? Air.
Kita kena air dulu. Disebabkan meletupnya apa tu gunung berapi apa Krakatoa. Okey. Krakatoa meletup tu sebelum tu beribu-ribu tahun kan. Krakatoa yang pertama tu meletup memang ada beribu tahun. Kalau ikut ke data Homo sapiens apa, masa tu yang tengok maksud manusia tak ada lagi. Tapi ada orang kata tu masa tu ada orang duk tengok, itu bukan orang. Itu bukan insan. Itu adalah Homo erectus. Sebab kita ambil tarikh 46 ataupun 90,000 tadi. Kan sebelum tu ini ja'ilu fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak tu. Qala ini alamu ma la ta'lamu. Maksudnya kajian saya biarlah orang tak setuju, ada orang tak setuju, salah tu tafsir tu. Saya tak kisah. Jadi saya kajian saya mengatakan ini ja'ilun. Allah Taala kata aku sekarang ini sedang menjadikan. Ja'ilun tu di present tense. Dia panggil isim fa'il. Kemudian dia pergi, qalu, malaikat berkata, qalu, jamak tu, malaikah. Wa alih, qalu. Malaikat tanya Rabbul Jalil balik, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima? Wahai Rabbul Jalil, kamu nak jadikan lagi kah makhluk lain yang bertumpah darah dan bergaduh merosakkan bumi ni? Tengok, malaikat guna hamzah. Ataj'alu fiha. Malaikat tak guna perkataan hal. Kalau dalam bahasa Arab, dia ada maksud. Kalau guna hamzah maksud lain, guna hal maksud lain. Tu dalam kaedah nahwu Arab. Jadi malaikat ni dia tak guna hal. Hal taj'alu betul juga. Tapi dia guna ataj'alu. Apa bezanya hamzah dengan an? Kalau guna hal maksudnya makhluk yang tengah jadi tu dah ada dah sebelum tu. Madi dah ada. Tapi malaikat tak guna hal, malaikat guna hamzah. Maksudnya makhluk yang Allah Ta'ala tengah jadi tu, ataj'alu fiha, mu nak jadikan lagi ke makhluk lam yang ada tu? Tak jadi lagi. Itu maksudnya. Tu ada orang tak faham tu. Oh, tafsir mana, apa dia kata? Tafsir ma'anil lil Alusi al-Baghdadi sebut benda ni. Jadi maksud dia sikit je. Di perbezaan dia sikit je kefahaman nahwu tu kat situ dalam ayat Quran tu, kita dapat menolak teori Darwin. Bahwasanya makhluk yang Allah jadikan ni baru, kita ni baru. Kita bukan terevolusi. Sebab dia kalau ataj'alu nak jadikan hamzah tu. Lepas tu man, orang kata tu man tu mestilah berakal. Tidak. Man itu maksudnya berdiri atas dua kaki. Makhluk yang ada di tengah bergaduh tu juga berdiri atas dua kaki. Habis, siapa yang berdiri atas dua kaki? Jin. Jin boleh terbang. Itu semua-semua kan? Jin kan? Ni makhluk betul. The real creatures ni. The real makhluk ni. Yang berdiri atas dua kaki, ada dua tangan, ada juga muka, hidung, mata dan sebagainya. Tapi dia bukan kita. Kejadiannya kejadian yang tidak sempurna. Akalnya tak cukup. Sebab tu Allah Ta'ala tak ajar dia sebelum ni. Dalam ayat seterusnya dalam surah Al-Baqarah kan, dalam ayat 31. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Dia kata 30, dia kata ini ja'ala fil ardi khalifah. Dia tak sebut lagi apa nama khalifah tu. Tapi ayat 31 tu dia kata wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Maksudnya aku dan diajarnya Adam itu semua nama-nama yang terdapat pada ketika itu di syurga. Maksudnya khalifah itu namanya Adam. Habis macam mana perah tahu nama Adam? Tu kan ada waw sebelum hamzah tu. Sebelum alif tu kan dia kata wa 'allama. Waw itu ataf atau bersandar kepada ayat 30 tadi. Tak susah pun. Tak susah pun. Kita boleh faham, dia simple je. Itu maksudnya di sini tuan, ya. Perak man, McClellan. Patut apa? Pinang woman. Pinang woman lagi lah 5,000. Dia kata 5,000 tahun. Saya kata bicara dengan Didi yang itu kan, Didi TV kita. Kalau 5,000 tahun Didi, Pinang woman tu menghadapi banjir besar tak? Kalau selepas atau sebelum? Kalau 5,000 tahun selepas. Dia kata kalau 5,000 BC sebelum. Senang je kiraan dia. Ya. Dan kita tengok daripada Pinang woman itu dia kata kerang dan sebagainya kan. Dan saya dapati info tentang yang McClellan tu, dia kata macam bayi kan. Dia jumpa dia macam mengekuk macam tu kan. Seolah-olah dalam janin.
ibu. Dan ada kajian mengatakan Perak Man ni menghadap Mekah ke apa ke. Kita kena ingat masa tu tempat yang itu adalah Palestin. Mula-mula kita punya Kaabah itu adalah Palestin. Kiblatnya, kiblat kita adalah Palestin. Kemudian baru je ditukar kepada Kaabah itu. Kena ingat tu. Bila nak kira nak kata dia menghadap apa, Mekah ke, dia menghadap Palestin ke, dia menghadap apa, India ke. Kadang-kadang kedudukan buminya berubah. Kita tak boleh nak ingat bumi kita ni statik 100%. Dia telah berubah. Jadi angka-angka dalam kiraan itu juga berubah. Oh, sikit lagi ada beberapa meter lagi untuk sampai menghadap betul-betul ke Kaabah. Memanglah dulu lain buminya, sekarang dah lain, pergerakan itu sudah berlaku. Jadi kita tak boleh pakai sangat benda tu. Meteor itu, okey. Ni saya kena pergi ke alam dinosaur pula lah. Jadi sebenarnya, saya ada buat dengan TV Hijrah tu, tapi dia orang hold dulu, nanti dia orang akan tayangkan. Baru 4 je siri. Terkejut agaknya orang Malaysia, info-info. Tak pernah dengar macam tu, macam mana boleh tahu, khayalan ke apa kan. Sebenarnya, Puan, daripada meteor itu, dia mula daripada Big Bang lah. Sebenarnya sebelum Big Bang tu sudah ada makhluk kalam. Itu perkara-perkara sam'iyat ya. Kita back kepada tadi. Perkara-perkara sam'iyat. Lepas kalam apa ciptaan Allah Ta'ala adalah air. Buktinya apa? Kana arsyu 'alal ma'. Bahawasanya arasy Allah Ta'ala itu atas air. Maknanya ahli-ahli mufassir membuat kesimpulan kejadian makhluk yang kedua sesudah kalam itu adalah air. Yang ketiga itu arasy. Yang selepas arasy itu zulumat wan nur, kegelapan dan cahaya. Apabila berlakunya pecahan, letupan itu, ya, apabila berlakunya letupan itu maka adanya cahaya. Jadi itulah Big Bang. Jadi bila NASA hanya sempat di situ. Sains NASA hanya ahli sains kaji Big Bang saja. Tapi Quran sudah sebut sebelum Big Bang berlaku kejadian lain. Itu hebatnya Quran ini. Jadi bila NASA sebut, dia kata ada kejadian pecahan, kemudian ada karbon dioksida, kemudian baru lama-lama baru karbon dioksida, oksigen dan sebagainya. Dia sebenarnya sab'a samawat wal ard tu, 7 langit dan 7 bumi berlaku masa pecahan tu lagi. Dia kata planet-planet kan. Itu saya buat ringkasan ya. Kemudian bila itu syurga neraka itu berlaku waktu itu. Syurga neraka ya. Malaikat semua di waktu itu. Itu adalah kitab-kitab tafsir. Kalau awak nak menafikan, bersilakan. Jadi, susah yang bercakap sekarang ni. Sebab ada orang nak petikaikan. Kita ngaji. Jadi ada petikaikan tu baru ngaji. Susah lah. Jadi kita tengok kutumpu pada bumi. Yang sini saya baca beberapa catatan ya. Antara H.G. Wells dia cerita dalam buku dia Outline the History. Dia orientalis, saya baca juga. Dan benda ni kena dengan catatan tafsir. Apabila bumi ni bila berlaku tu dia diam berjuta-juta tahun. Masa diam tu penuh dengan karbon dioksida. Dia punya asap sana sini dan ada small ponds. Tasik-tasik yang kecil. Daripada situ sebab banyaknya karbon dioksida maka memang ada organisma. Saya dah tengok organisma tu dekat Museum Jeddah. Museum Jeddah besar meja ni organisma. Terkejut saya. Berapa? 600 juta tahun.